Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah semua alhamdulillah. InsyaAllah first and foremost nak minta ni lah, walaupun kejap lagi mungkin akan diusahakan untuk some verbal ta'aruf sikit lah, nak dapat gambaran. Oh, ada berkira-kira. Kira-kira ni masih undecided ke, berkira-kira nak bawa satu ke dua usrah? Ada 3 soalan. Okey, mampu menjadi murabbi usrah yang baik, ramai yang di tengah-tengah. Nak elak riak kot punya hala tujuan jelas, agak ke belah kanan, tahu macam nak plan tengah-tengah, tahu aspek yang perlu dipantau, tahu proses untuk tingkatkan. Okey, daurah ni okey, ada yang kata tak mampu, tapi ada jugalah yang sebenarnya ni dah boleh kan kalau ada sign ni. Menarik. Seterusnya ni, kalau ada luahan apa-apa, jurang umur berbeza antara yang membawa dan dibawa ke antara ahli usrah ni. Dua-dua. Selalu rasa diri tak layak untuk memberikan penyampaian, even dah beberapa tahun jadi murabbi. Tak layak untuk beri penyampaian Yang lain tak ada luahan Penyampaian usrah mungkin tak dapat menyentuh hati. Okey, ada lagi yang tengah tulis? Tak ada luahan Alright, jurang umur nanti boleh raiskan balik kalau terlupa, sebab ni dah masuk aspek operasi. Kalau tak layak ni mungkin aspek dia kata self esteem ke apa tak dapat menyentuh hati tu. Okey, itu mungkin kodoya juga Okey, insyaAllah. Now, to begin with, of course kita ni dalam kehidupan kita ni, kita sedang melalui satu kehidupan yang sementara, towards kehidupan yang selamanya. Dan apa saja yang kita bincang ni within that perspective. So kita choose to buat apa, kita choose untuk focus our time and energy untuk apa tu, for the sake of yang the eternal life lah, insyaAllah. Harapnya kita dalam mindset begitu. Dan bila kita dalam perspektif begitu, kita akan realise lah ada tanggungjawab yang dan tugas-tugas yang akan dipersoalkan. Yang mana kalau kerisauan kita ialah kalau kita tak dapat jawab, dia akan implicate the next life. So disebabkan itu, walaupun tugas tu berat, kita akan usahakan juga for that perspektif tadilah, for the sake of akhirat kita. Dan harapnya kita dah juga merasakan, menjawai bahawa ganjaran yang Allah sediakan tu amat berbaloi lah. Maknanya tidak ada possibility of, kalau dekat universiti tu kadang-kadang anda tanya macam ni lah, is there any possibility, ni sebab anda ajar subjek engineering, tapi dan kadang-kadang dalam kelas-kelas tu anda insert satu-satu benda. So ada student pernah complain lah kan, saya datang nak belajar engineering, kenapa ajar agama pula ni kan. So dan from my perspective, saya kata gini lah. Okay, it's my duty bila di assign untuk ajar subjek mechanical tu, I do my best untuk ajar. Tapi kenapa saya ada added benda ni, sebab at the end of the day, kalaulah ada, macam mana cakap okay, kita ambil dua extreme case. Is there any possibility orang yang masuk syurga dan tengah enjoy kat syurga, dia kata, aku bukan tak enjoy syurga ni, tapi aku still frust lah tak score subjek mechanical. Ada possibility tak? Ada. Dia nak lebih lagi syurga, lebih di atas. Bukan pasal syurga ni, maknanya score dekat score subjek masa kat degree dulu. Tak. Ada Oh, interesting. Macam tu better lah. Nikmat kat sana dah lupa. Dah tertutup dengan nikmat syurga. Sekejap, tadi kata, apa soalan dia? Soalan ni, kat syurga nanti ada possibility untuk kita regret tak dapat skor waktu hidup kat dunia, kat uni. Aku pun tak Alhamdulillah tak tapi. Okay. Maknanya that's not possible kan? On the other hand, ada tak possible tak orang yang tengah diazabkan neraka, at least aku score dulu.
Oh, tak. Lebih tak. Yep. So dia punya maksudnya that's the thing lah. Maksudnya kalau kita nak relate dengan ni pun sebab tu kalau kita kata even para sahabat yang melalui kehidupan yang amat mencabar tu, there's no possibility yang dia regret kehidupan dia macam tu bila dia tengah enjoy kat syurga kan. Maknanya dia tengah enjoy tu, dia enjoy to the fullest lah. So that's why kita akan kata macam with that perspective, dia sebab kat dunia pun kalau kita tanya orang yang berjaya untuk achieve dia punya dream, dia punya struggle masa early stage tu, from dia punya perspektif jadi kenangan manis. Faham ke? Maknanya usaha-usaha dia dulu tu, masa tu memang struggle, tapi afterwards that is the sweet memory of how I get here. Kan? Apatah lagi balik kita cakap pasal syurga, insya-Allah. Now, of course, macam kita dah establish dan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu, benda tu bukan percuma lah dia menuntut amal dan perbincangan kita, so kita patut buat apa. Kita dah habis bincang semua benda ni, just untuk snapshot balik kenapa kita mencari elemen-elemen yang kita cuba usahakan untuk kita bagi masa kita untuk buat Now, regardless of siapa yang pernah dapat syahadatul haq ke, siapa yang kata dia part of nak capai rahmatul lil alamin ke, siapa yang rasa tugas dia khalifah ke, dia tak dapat lari daripada hakikat mana-mana perspektif ini dia akan end up dengan satu requirement lah sebenarnya. Jundi tu kata apa prerequisite yang amat besar untuk capai mana-mana ni. Ada persoalan kat situ. Dan lagi satu statement ialah bagaimana nak lahirkan benda tu dalam sistem usrah lah, kalau kita cakap dalam konteks hari ni. Of course boleh kita kata kalau orang tanya betul ke kat mana link dia ni, especially bila kita nak relate dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia buat memang kita tak dapat deny lah. Nabi Muhammad SAW melahirkan sahabat tu sebagai jundi. Itu memang undeniable fact. However, dia punya method dia tu boleh di-argue lah. Betul ke yang usrah kita ni macam tu ke, ada sistem orang lain yang sebenarnya lebih mirip kepada Nabi dan sebagainya. That is where we can discuss and we will discuss, insyaAllah. Tapi benda yang kita sebut tadi ialah memang para sahabat tu kenapa dia dibina untuk jadi jundi tu, for the sake of dakwah ni kena sampai ke syariat alam, untuk fulfill syahadatul haq ke, rahmatan lil alamin ke, tugas khalifah ke dan sebagainya. Whichever perspektif dia akan menjurus kepada conclusion yang sama. Now, so dalam proses tarbiyah membina jundi ni, kalau dari segi yang kita dah sebut tadi ni kita dah sebut, so ada persoalan tak masa kita cover tadi? Semua faham kot kan, from our main goal ke atas tu, hatta la takuna fitnah, right? Now, kalau Ana just tanya fitnah kat situ tu semua faham tak? Oh, tak faham tapi tak tanya, tak kisah tak nak tahu pun, tak berminat nak tahu. Antum kalau jadi murabi yang patut paling eager nak tahulah, sebab kan anak buat tanya, antum memang patut dah ada boleh explain lah kan, boleh kongsi ke, tak kisah ustaz tanya aku, tanyalah ustaz ke apa. Now, okay, familiar tak ayat yang besar petik al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh? Pernah dengar? Faham ayat tu tak? Ada yang angguk? Ada yang tak berani nak angguk? Faham? Secara kasar faham. Okey, secara halus tak faham? Okey. Yang lain? Now, ayat, okey, kalau al-fitnatu asyaddu minal qatl, dia ada beberapa kali dalam Quran Perasan tak ayat tu dia Allah sebut masa cerita pasal apa? Oh, ni mencabar sikit ni sebab ni tanya spontan, tak adalah slide ni nak tu, tapi dah halang tak ada orang tanya, Ana yang tanya sebab kalau kat UI itu Ana banyak bawa orang-orang yang hafiz Quran so bila tanya macam ni, kalau dia tak jawab tu memang kena kat dia so kat sini tak ada masalah so Ana pun tak ingat ayat berapa tapi dia ada berapa dalam Quran. Kalau kita tengok ayat tu dia tengah-tengah cerita pasal peperangan biasanya, dan tiba-tiba Allah kata fitnah tu lebih dahsyat membunuh. Now, satu point fitnah yang dalam ni
ayat ni. Ni ayat Quran sebenarnya kan. Hatta la takuna fitnah ataupun al-fitnah tu asyadu minal qatl dan sebagainya. Fitnah dalam Al-Quran ni dia tak sama dengan fitnah bahasa Melayu tau. Yang tu tahu. Kan ada yang first time baru dengar. So dalam bahasa Melayu ni kita suka dia interesting lah. Kita ambil bahasa Arab. Banyak word yang kita ambil bahasa Arab. Especially word-word yang berkaitan dengan agama lah. Takwa ke iman ke semua direct ambil je kan. Tapi ada benda yang perkataan yang kita ambil tapi maksud dia lari tau. Contohnya nafsu. Nafsu bahasa Arab dia apa agaknya? Word Arab dia. Word Arab yang kita ambil tu. Nafs. Tapi nafs dalam bahasa Arab bukan nafsu yang kita maksudkan tu. Tu contoh lah. Dia macam mana lah. Tapi kalau dalam Quran kadang-kadang kita sebut hawa nafsu. Tapi al-hawa dalam bahasa Arab atau bahasa Quran tu memang yang hawa nafsu yang kita maksudkan lah. Tapi nafsu kita kata jiwa atau diri kan. Okey, tu contoh. Al-fitnah dalam bahasa Al-Quran ni agaknya refer kepada apa? Cubaan, okey. Ada ayat-ayat yang memang maksud dia itu ujian dan cubaan. Okey. Tapi kalau dalam konteks ni tapi dalam konteks ni dia lebih khusus Now okey, kita relate dengan tadi 4 level tu 4 level kutiba tu kan. Ingat lagi tak? Siam, lepas tu ada wasiat, ada qisas, ada qital. Nah, kita pergi pada qital maknanya diwajibkan perang. Semua kat sini faham kenapa perang ada dalam Islam tak? Faham? Kenapa? Faham. Kenapa? Sebabkan ini perang kan, tapi untuk meluaskan syiar, untuk melawan sekatan pihak musuh lah. Okey. Pertahankan Islam. Okey. Lagi? Alright. Now, dalam konteks sebab ada beberapa jawapan. Rasanya dalam konteks mempertahankan negara, mempertahankan Islam, dia quite straightforward dari segi tidak ada kekeliruan kat situ kan. Maknanya dia macam kalau orang kata apa ni ada kita kata dalam self defense ke apa, dia macam tak ada jadi polemik lah, tak ada jadi ni kan. Tapi perang ofensif yang biasa akan menimbulkan persoalan, betul tak? Banyak orang kata saja ganas sangat ni. Now, ada ke dalam Islam ni perang ofensif? Maknanya bukan pertahankan diri tapi kita yang attack negara orang. Ada. So kat situ apa justifikasi dia? Penyebaran Islam. Maksudnya awak ni suka-suka hati nak paksa orang. Tapi tengok konteks bukannya terus masuk serang. Dia bagi surat bukan surat masuk Islam. Okay. And then bila memang dah tak boleh baru membebaskanlah rakyat tu daripada kekufuran tu lah. Alright. Semua familiar dengan ni kalau kita buka buku fiqh klasik biasanya dia akan hantar utusan ke apa, dia akan bagi 3 option kan. Pernah dengar? Masuk Islam, bayar jizyah ataupun perang. Pernah dengar benda tu? Oh, tak pernah dengar? Pernah dengar? Okey. Nah, tadi ada cakap tadi lah. Okey, masuk Islam tu. Tapi from the perspective of kalau orang lain lah dengar benda tu, tak macam jahat ke? Pergi kat negara orang, masuk Islam, bayar jizyah, faham kan implikasi dia? Maknanya you become underneath salah. Or perang Now, okey, perbincangan panjang, tapi nak cut in short boleh terima tak hakikat bahawa satu, semua manusia patut dapat message Islam. Semua manusia di atas muka bumi ni. Of course, bila dia dapat la ikraha fid din. Dia tak ada paksaan kan, dia tak boleh dipaksa. Tapi la ikraha fid din tu, perasan tak ayat tu dia tak habis gitu, dia sama apa? La ikraha fid din qad tabayyana rusyd minal ghayy. Apa maksud dia? Qad boleh tak boleh tak? Bayyinah tahu. Lagi tak tahu pula. Bayyinah rumah. Itu bayyinah. Bukan bayyinah. Oh. Kota kan. Tak apalah, qad tabayyana rusyd minal, maknanya telah jelas nyata perbezaan antara benar dan salah lah kalau kita kata gitu Now, la ikraha fid din tu hanya datang bila dah jelas apa yang betul apa salah. Faham ke macam tu? Maknanya macam Nabi dah bawa Islam, dah jelas apa yang betul salah, tak ada paksaan nak pilih benar ke nak stay dengan salah. Selagi mana benar dengan salah tu tak jelas, kita tak boleh nak kata la ikraha fid din. Faham ke?
Dia tak boleh non-Muslim tu, tak apa, tak ada paksaan, biarlah dia. Dia bukan macam tu. Dia kena present sampai dah jelas. Kalau dah jelas, tugas aku selesai, tak ada paksaan, pilihlah yang sebaiknya lah. Right. Now, tu satu. Dia patut dapat message. Kalau tu, kedua, mana-mana Muslim, mana-mana yang embrace that message, dia sepatutnya dipertahankan hak dia sebagai Muslim. Faham tak? Ada hak-hak Muslim. Now, dalam realiti sebelumnya, ni pra nation state, bila ada Rom, Parsi, dan empire yang begitu satu, untuk message dakwah tu sampai pun dia terhalang. So, empire tu akan control benda tu. Second, kalau ada pun masuk Islam, dia akan jadi macam Uyghur ke apa benda, dia akan jadi kes begitu. Dia tak boleh nak mengamalkan, dia akan tersekat dan sebagainya. Hence, dekat situ yang datang 3 option tu. Maknanya that option settle the issue lah. Kalau raja tu masuk Islam, insyaAllah dia nak Islam lah kat bawah dia. Second, kalau dia tak nak Islam, lah ikrafidin, kita tak boleh paksa. Tapi awak kena duduk bawah khalifah lah. With that, meaning rakyat awak dijaga oleh khalifah. Dia kena, rakyat awak patut boleh dapat Islam, ikut dia nak pilih tak ke tak, ya ke tak. Dan siapa yang masuk Islam, aku jaga. Kau tak boleh nak deny dia punya hak sebagai Muslim. Kalau kau tak nak juga, maksudnya kita terpaksa singkir kau lah daripada tempat ni. Daripada kerajaan tu. Maksudnya peperangan kita bukan dengan rakyat, tapi dengan raja yang menyekat tu. Like. So, bila balik ayat ni, dia agak interesting bila Allah kata la ikraha fiddin. Sebenarnya Allah nak justify perang. So, bila sahabat dia quite interesting. Sahabat ni zaman dia jahiliah, dia suka hati je bunuh orang tak? Bunuh anak perempuan. Yep. Antara 3 benda tu, dia nak ajak masuk Islam. Diorang prison dulu tak Islam kat ni atau diorang terus offer masuk Islam? Should be, maknanya kalau surat Nabi tu dia declare dia siapa, serta. Cumanya pendetailan how dia present tu wallahualam lah. Tapi mafhum dia tak boleh lah main masuk je macam tu. Apa yang dia nak faham. Pakai surat Okay, technicalities tu dia akan ada beberapa ni lah. Biasanya akan ada utusan yang bersama dengan surat tu. So utusan tu dia function dia lah. Seperti mana, walaupun yang pergi Habsyah tu dia punya mission agak berbeza sikit, tapi ada dialog tu kan, kalau kita pasal dialog tu. So utusan tu akan verbalize whatever need to be understood lah. Right, okay. Kalau masuk perbincangan tu, dia akan jadi perbincangan yang agak interesting sekarang sebab ada argument bahawa reality, so okay, 3 option tu adalah fiqh untuk capai maqasid tadi. Faham ke? So ulama kata keluar tu. That's the technical manifestation of apa yang nak dicapai. Sebab tu dia masuk zaman sekarang, ada orang yang masih pegang fiqh tu, ada orang kata fiqh tu dah tak applicable. Sebab contohnya di negara macam ni pun dakwah masih boleh dicapai dengan cara yang tertentu. Penjagaan umat Islam masih boleh tercapai, tak tahulah politik ke benda, without isu perang ni. Faham ke? Itu discussion fiqh lah, yang perbincangan dia panjang. Kecuali kalau kita cakap macam yang nak cakap tadi, macam yang mungkin agak obvious, kalau China tu dia masih berkeras macam tu, sekiranya dah khalifah yang tertegak, mungkin dia akan warning lah. Kalau kau kena biarkan Muslim boleh mengamalkan, kalau tak kita akan sinking kau lah daripada tempat tu kan. Oh, macam North Korea. So itu perbincangan pasca nation state ni, dia ada fiqh dia sendiri. Alright. Tapi maqasid dia kita fahami awal tadi. Now, balik kepada ni, para sahabat tu dari zaman awal tu dia tak kisah, maknanya masyarakat tu tak kisah bunuh. Tapi bila dia jadi Muslim, nyawa tu precious. Sebab tu bila datang seorang perang, dia timbul satu persoalan, betul ke kita nak kena sampai pembunuhan ni berlaku? Dan Allah kata, kalau sini lah ta'ala tukar fitnah, tapi kat situ al-fitnah tu asyadu minal qatl, tu maksudnya apa? If we biarkan dia orang ni buat macam ni, itu lagi dahsyat daripada kita terpaksa perang dan adalah pertumpahan darah. Faham? That's the justification of kenapa perang tu perlu in this specific scenario. Sebab kalau tak berperang dan biarkanlah dia macam umat Islam yang tertindas sekarang lah, maknanya dibiarkan macam tu, itu fitnah yang lagi dahsyat daripada peperangan yang berlaku. Faham? So tu fitnah yang masuk kat situ ialah fitnah yang berbentuk itulah. Maknanya sekiranya dia biarkan umat Islam ditindas, dia apa-apa tu, that's one kind of fitnah. Bila kata hatta la taqatu fitnah, no such thing yang macam tu berlaku lagi. Di Syria ke, Palestin ke, Uyghur ke dan semuanya, benda tu semua tak berlaku lagi kat dunia. Right. So that's the ultimate aim. Kalau kita boleh faham that kind of aim kita di hujung, then only we begin untuk realise kerja kita ni besar mana. It's beyond Perancis, it's beyond Malaysia,
Faham kan? Dia satu benda yang besar. Sebab tu dia jadi barulah datang perbincangan yang how to get there. Bawah-bawah tu lah maratib amal dan sebagainya. Okay ke? Okay. Now, yang ni pun kita dah bincang tadi. Dan petang ni perbincangan kita terfokus kepada yang itu. Bagaimana nak membina jundi. Dalam konteks kita mengusulahkan dia sampai dia jadi jundi, insya-Allah. Right. Dan satu lagi kat sini, ingat lagi pasal ayat ni? Perbincangan surah surah apa tu ni? Al-Maun kan. Now, dalam surah tu spesifik dia kata layanan pasal anak yatim, orang miskin, right? Tadi pun ada soalan begitu. Now, saya akan extend bila kita kata apa kaitan dengan usrah ni ataupun tarbiyah. Secara duniawi, semua orang boleh appreciate anak yatim tu missing something significant. Betul? Orang miskin tu missing something significant. Maknanya tak kisah agama apa, kita boleh empati. Betul tak? Added to that, sebagai Muslim, kita yakin nilai akhirat jauh lebih besar dari nilai dunia. Right? So, di samping kita sepatutnya amat empati dengan anak yatim orang miskin, macam orang lain juga, we should also empathy, malah lebih lagi, kepada yatim dan miskin agama. Boleh faham ayat tu? Right? Maknanya, ramai orang kita sekarang ni, parent dia tak dapat provide keislaman yang sebenar kepada dia. Hence bila kita jumpa macam tu dia macam yatim agama lah in that sense. Kita sepatutnya amat empati macam mana kita nak bantu dia supaya dia dapat apa yang sepatutnya dia dapat dalam konteks pendidikan agama dan sebagainya. Miskin agama, kalau kita jumpa orang yang tak solat tu paling miskin apa kedana lah dalam konteks agama kan. Faham ke? Maknanya we should be very kesian dan sebagainya macam nak bantu. So lagi kita tak kesian benda macam tu, dia termasuklah perbincangan ini kan. Orang-orang yang tak boleh diterima macam mana, how do you call yourself Muslim, beriman kepada Allah tapi tak kisah. Macam kalau kita duniawi pun tu, akhirat apatah lagi lah kalau kita tak kisah. Dia tak solat, biarlah, na'udzubillah. Itu menandakan something wrong with us. Right. Now, nak dibawakan satu hadis. Tak sempat nak cari dia punya matan, tapi mungkin biasa pernah dengar. Nabi SAW sebut, man sanna sunatan hasanah fa'umila bihi, tak silap. Siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, pernah dengar hadis ni, dan orang lain ikut, kita akan diganjari dengan pahala sebagaimana amalan dia tu tanpa kurangkan pahala dia. Tu pernah dengar kan? Kan ada yang first time dengar. Rasa macam biasa orang ulang dah. Dan hadis tu sebenarnya panjang sikit. Dia sambung. Man sanna sunatan sayyi'ah. Siapa pula yang memulakan sunnah yang buruk, orang amalkan, dia pun akan dapat dosa orang tu tanpa kurangkan dosa orang tu dan sebagainya. Hadis tu quite interesting dalam konteks kalau kita kata siapa yang hidup di, tak tahu lah kat sini ada influencer ke apa, tapi siapa yang hidup di zaman social media ni, kalau ada orang buat trend yang buruk, ramai orang ikut, na'udzubillah, dosa dia boleh jadi bergantang tanpa disedari lah kan, tanpa mengurangkan dosa orang ikut. Hopefully kita orang yang start trend yang bagus dan orang ikut. Itu satu. Now, if we understand hadis tu, boleh bayang tak kalau kita berjaya menyebabkan seseorang amalkan satu perbuatan, kita dah dapat pahala bila dia buat benda tu. Tu boleh terima. Kalau dia buat benda tu berterusan, lagi besar pahala, betul tak? Kalau kita boleh jaya membuatkan orang bukan sekadar mengamalkan, tapi dia boleh ajak orang lain, lagi-lagi besar. Right? So, bila memahami benda ni, kita akan nampak ROI biasa ke? Return on investment. Return on investment yang paling besar ni biasanya dalam kerja-kerja mentarbiyah, jadi muajih dan sebagainya. Sebab kita membina orang yang bukan sekadar beramal dan istiqamah dengan benda tu, tapi dia beranak pinak dia punya chain tu. So, from my perspective, sebenarnya sejak saya balik Malaysia, sejak Ana balik Malaysia, Ana selalu confused lah kalau ada ikhwah yang tak teruja nak bawa usrah, nak bina orang ni. Sebab that's where itu lubuk return on investment yang gila-gila, boleh faham? Dan beyond kita punya hayat. Kalau ada yang MLM ke sini, macam biasanya kadang-kadang ada MLM yang bagi banyak sikit tu, dia bagi berapa keturunan punya ni kan, sampai 7 level ke whatever. Ini daripada Rasulullah SAW, para sahabat dulu 1000 tahun still ongoing dia punya saham. So that's, harapnya kita mengidam benda yang sama lah. Aku dah mati 1000 tahun pun harapnya saham aku masih berjalan daripada orang yang aku bina dan lagi kan. Right. So itu satu hadis yang sepatutnya menjadi satu motivating factor lah. Apatah lagi kalau kita tengok
Siapa kat sini hafal 10 sahabat yang dijamin syurga? Ada? Ada yang hafal? Ada yang at least pernah lah tengok list tu. Kalau tak ingat pun lebih kurang ada figure-figure yang penting tu biasa kita ingat. Now, daripada 10 yang dijamin syurga, so of course salah satu figure yang paling hebat dalam tu Abu Bakar. Dan ramai pula dalam 10 dijamin syurga tu masuk Islam sebab Abu Bakar. Right? Siapa yang bila tahu benda tu macam dia, aku pun nak macam tu kak. Kan maknanya kita nak, of course kita nak syurga tu, dan kita nak orang yang kita bina pun ahli syurga juga, dan dia punya, boleh bayangkan kalau based on hadis tadi. Right, itu sepatutnya push kita kepada tak tahu lah kat sini ada yang rajin ke tak tengok investment opportunity ke kan. Macam, tapi kalau sebab Ana yalah dia ada fasa hidup Ana ni yang memang once financial tu jadi satu benda yang real, kerana kita nak ambil tahu jugalah apa yang return on investment tinggi dan sebagainya. However dalam konteks akhirat ni almost nothing beats bina orang lah dalam konteks tu. Boleh yakin ke ni? Ni bukan kalau rasa ada Ana rasa ada amal lain yang lebih itu. Even kalau satu interesting of course yang ni macam kita sebut mustahil lah orang yang nak kejar syurga tak kejar. Contohnya Lailatul Qadar kan. Dia punya interesting thing ni, yang ni confirm siapa yang nak syurga memang dia akan kejar. Opportunity bukan calang-calang. However, that opportunity only exists while we are living. Betul tak? Dia, lepas tu mati, dia dah mati dah. Tapi bila bina orang ni, dia is in a system where kita dah mati lama pun, kalau binaan kita tu produktif, dia masih berterusan. So, itu lubuk return on investment yang tinggi lah insyaAllah. Hadis ni familiar? Fawallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. So, in short, memberikan satu gambaran bahawa kalaulah Allah bagi hidayah dengan sebab kita seorang pun, that's beyond what we desire dalam konteks aset yang paling hebat pun. Right. Now, apatah lagi ramai. Tapi wording dia still Allah tak kata siapa yang bagi hidayah apa kan? Sebab Allah still kata Allah yang bagi hidayah dengan sebab kamu. Sebab tu bila siapa yang pegang hadiah-hadiah macam ni, on top of berusaha, dia sentiasa minta doa lah, sebab hidayah nak dibagi tu memang Allah punya decision alone. Cuma kita usaha dengan sunatullahnya, dan kita minta, ya Allah bagilah benda ni kan, sebab kita nak ganjaran. Tu kenapa Red Camel? Okay, Red Camel kenapa Red Camel tak faham kan. Ni rokok camel tu ke apa? Okay, dalam zaman itu Red Camel ni satu aset yang amat berharga. Kalau tak tahu biasa dengar tak pingitan. Kalau bahasa Melayu ada anak dara pingitan. Pernah dengar? Dulu ada komik zaman tak ada. Di pingit ni macam dijaga lah. Kalau orang kampung dulu anak dara ni dijaga lah. Sekarang ni masyarakat kita dah jadi lain kan. So kalau Red Camel ni, sebab Red Camel ni dia bukan unta yang dipikul barang untuk dia bukan unta bukan untuk buat sembelih korban. Dia bukan unta untuk ni, dia untuk jadi kereta. Dia aset. Dia aset kelas yang macam ni amat berharga. So hadis ni amat mudah untuk difahami oleh orang ketika itu. Kalau nak ditranslate kepada kita ada ustaz yang dia akan translate benda ni kepada macam Ferrari merah lah pun kan. However, pada Ana macam tak kena sikit, sebab itu macam kita assume dia ni kenderaan. Aset kelas apa yang kau ada yang mengidap aset kelas apa buat? Aset tau aset. Barang berharga. Biasanya kalau tak tahulah, kebanyakan manusia dia suka real estate contohnya. Macam aset dia ialah mansion dengan tanah yang berapa ekar ke. So whatever, kalau siapa yang terbayang benda-benda macam tu, hadis ni berkata seorang dapat hidayah pun much better, dia khairun kan. It's much better than kamu dapat benda tu lah. So kalau nak personalize pada diri sendiri tu, bayangkan apa yang kita paling desire from asset class yang ada kat dunia ni. Hadis ni kata seorang pun dapat hidayah, much better than that. Apa implikasi dia. Now, satu lagi ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okey, nak ambil yang ayat last je. Kalau ngantuk boleh stretching, boleh lompat, tak ada masalah. Tahu background surah ni tak? Perang. Pujuk Nabi. Ni surah nak pujuk Nabi.
Salah satu benda ni, okey. Siapa tahu maksudnya lah ni? Inna syani'aka huwal abtar. Kalau nak tengok translation pun boleh. Basically Nabi Muhammad SAW, dia kematian anak lelaki dia. Right? Dan dekat situ datanglah kutukan-kutukan ataupun kata-kata menyakitkan hati daripada orang Quraisy dan sebagainya. Batara Muhammad. Muhammad telah terputus. Kenapa? Sebab maknanya legasi Nabi Muhammad telah terputus lah. There's no bin Muhammad. Faham? Yang ada binti Muhammad lah. Tapi bila bin Muhammad tu tak ada, so anak Nabi Muhammad SAW yang hidup semua perempuan. So cucu je daripada situ akan bin kepada menantu dia lah kan. Contohnya bin Ali, lepas tu ikut line Ali lah. Maknanya dalam dunia ni tak ada siapa yang boleh claim bin Muhammad. Tak wujud. Hence dia kata legasi Muhammad telah terputus. Batara Muhammad. There's no, nama Muhammad tu tak ada lah. Kan Bani Muhammad tak ada. Dan kat sini Allah sebut inna syani'aka huwal abtar. Siapa faham? Ni yang inna syani'aka tu merefer kepada orang yang kutuk-kutuk tadi lah. Yang mengutuk kamu, yang membenci kamu tu, dia orang yang terputus. Faham statement tak? Faham? Tak faham? Okey, sebelum kita nak bincang kenapa dia orang tu, tapi ayat tu faham Apa beza kalau Allah kata dia orang yang terputus dengan dia orang pun terputus? Ada beza? Itu maksudnya Nabi Muhammad tak terputus. Faham kan? Dia bukan, contohnya kalau anak kecil kita main dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba anak kawan dia kata, kau ni bodoh lah. Contoh lah, kalau ni kan. Lepas tu dia balik, ayah, kawan kata bodoh kan. Dia bezakan, dia kata, dia orang pun bodoh ke? Macam tu kita acknowledge kan. Tapi dia orang yang bodoh, maknanya bukan kau kan. Faham? So ayat ni begitu So dia ada dua benda lah boleh bincang. Apa maksud dia orang yang terputus? Of course kita bincang lah. Contohnya Abu Jahal sendiri legasi dia terputus bila siapa nama anak Ikrimah anak Abu Jahal tu sendiri ikut Nabi Muhammad SAW kan. So itu satu discussion lah, terputusnya legasi diorang. Abu Lahab pun mati macam mana sebenarnya. Tapi lagi satu discussion ialah macam mana kita nak faham bila Allah declare Nabi Muhammad SAW tak terputus. So legasi Nabi Muhammad SAW tu datang dari mana? Daripada sahabat yang dibina kan. Walaupun anak kandung dia atau nama bin Muhammad tu tak ada, tapi legasi Nabi Muhammad SAW dengan dakwah dengan sahabat yang dibina tu takkan terputus dan masih berterusan sampai kita Alhamdulillah hari ni. Now, bila faham benda tu, ada yang teruja untuk aku pun tak nak terputus. Ada tak? Ke tak kisah? Itu Muhammad, biarlah. Macam mana? Tak ada yang bercerita-cerita gitu. Now, orang yang bercerita-cerita gitu, apa implikasi dia? Regardless of kita dah ada anak kandung belum, sempat kahwin ke tidak. Of course kalau yang dah ada anak kandung, of course lagi kita nak dia pun bawa legasi kita kan. Legasi dalam konteks Islam tu lah. Maknanya yang sampai ke akhirat tu kan. Now, kalau boleh terima tak statement ni? Satu, kalau kita tak nak terputus, for sure kita nak bina orang lah. Be it anak kandung kita, be it anak orang, kita nak bina, kita punya jalur saham tu bersambung. Itu satu. Kedua, kita nak bina dia sampai dia pun boleh bina orang. Sebab kalau kita bina dia lah tu hidup seorang dia dan mati kat situ, tak ada, dia habis kat situ lah. Kan? So, dari sini ni sepatutnya timbul satu ambition yang kuat bahawa kita nak mampu, first kita sendiri nak perkuatkan diri kita sampai kita mampu bina orang. Itu pun satu dah cabaran sebenarnya. Tapi nak bina sampai dia mampu bina orang lain. Yang mampu bina orang lain dan seterusnya. So, that should be our ambition daripada benda ni lah kan. Kalau kita serius nak macam tu dia akan biasanya akan ada 3 fasa yang kita akan lalui. First, kita memang kena belajar macam mana nak dekati adik-adik ke kawan-kawan sampai kita boleh sampai dia rela dibina oleh kita. Tu satu cabaran dah. Kedua, tu first layer macam okay, saya rela dibina oleh abang. Second, how untuk kita trigger dia pula lepas tu untuk dia rela dibina untuk membina orang lain. Dan ketiga, macam mana dia nak rela dibina untuk boleh belajar macam mana nak bina yang macam kita tadi tu. Supaya under dia tu akan berlayer juga. Maknanya dia boleh belajar macam nak bina anak dia untuk bina piramid dakwah lah basically. Faham ke? Sebab just bawa seorang ni, dia belum tentu boleh train dia untuk bawa orang. Dan belum tentu boleh train dia untuk bina sampai dia mencapai. Mencapai atau membesar. So that normally kita akan belajar 3 fasa pembelajaran lah. Paling best, paling ideal, kalau siapa sempat,
sebelum grad dapat belajar tiga-tiga ni. Sebab biasanya once kita kerja, paling ideal, ni ideal bukan nak kata kau tak dapat tu tak ada apa-apa harapan, tapi idealnya sebab tinggal nak menggunakan skill yang kita dah acquire untuk jalankan. So dia agak mencabar sebenarnya, once kita dah grad baru kita nak belajar benda ni on top of nak buat. Faham? Dan kebiasaannya bawa student ni paling low hanging fruit ataupun paling less friction lah. Maksudnya, boleh bayang tak kalau kita nak ajak orang yang dah sedia sibuk kerja untuk fikir bersama benda ni. Dia balik kerja tu tak nak fikir benda dah. Kan? Dia student ni je yang otak ni fresh, yang mampu nak so gunalah masa yang masih ada ni sebaik mungkin, insya-Allah. Right. Tanyalah siapa-siapa yang dah balik Malaysia yang cuba nak ajak yang dah kerja ni. Memang lain macam lah. Lain macam. Alright. Kenapa ada my story ni? Okay. Personally kita sampai ke apa? Nak bajet masa ni. Okay, ada 50 minit ke? Ke 4 setengah? 4 ke setengah? 4 setengah. Okay. Kena turun gambar. Kena turun gambar. Sekejap, itu waktu break Lepas tu ada sambung lagi? Ke tu dah habis sekali? Tak, break. Untuk break, lepas tu ada satu lagi slot ni. Okay. Alright. Apa dia tadi? Okay. Personally okay, nak relate dengan semua benda tadi dengan my own story dan history lah. Saya seorang yang naturally amat introvert. Now, semua orang yang kenal myself personally daripada zaman sekolah sampai zaman dah grad universiti, tak boleh nak terima kalau dia tengok Ana bercakap macam ni, dia tak boleh nak terima kenyataan lah. Boleh faham tak? Ada tak kenal orang yang kita kata tak mungkin lah dia boleh jadi gitu. Dan kebanyakan orang yang kenal Ana once Ana dah jadi gini, tak boleh nak terima Ana kata Ana introvert. Tak boleh nak terima sense of, maksudnya macam hati ke tak boleh terima? Tak boleh nak, kau tipu lah. Kecuali orang yang hanya tengok, sebab kalau dia tengok masa daurah tu kan. Kecuali kalau dia tengok masa luar daurah lah. Kalau yang sebilik tu mungkin kalau dapat detect lah. Dia macam dalam situasi normal memang tak cakap dengan orang lah, kena sumbang. Yang paling tension dalam hidup ni isteri lah. So dia tengok apa daurah macam tu, balik kampung macam tu lah kan. So dia naturally tu, unless masuk bila bab-bab yang semua tadi dia macam no. So my point is, kenapa jadi gitu? Sekiranya kita macam contoh kalau antum betul-betul terkesan dengan semua ayat-ayat hadis tadi tu, sometimes your passion will make you to become seolah macam terlupa. Kau ni introvert, ingatlah sikit. Macam faham tak? Terlupa dia lupa diri kalau nak kata gitu. Macam begitu So that's one thing yang I hope sebab kat situ dia punya point dia lah, kalau in other words Ana bukan buat benda ni sebab Ana pandai buat benda ni. Faham? Sebab ada orang kata macam saya tak pandai To me that's not the point. The point is, are you passionate tak benda tu? So when you passionate benda tu, dia macam kita terlupa, kita tak reti pun. Dan over time kita makin reti lah because kita ulang benda tu. Tapi masa starting tu, tanyalah siapa-siapa yang ikut usrahana ke daurahan yang masa awal-awal tu, dia memang dalam keadaan yang memang tak reti gitulah. Tapi bila kita passionate tu, dia jadi macam pernah jumpa tak orang-orang yang macam tu, yang macam dia tak perasan ke dia tak reti cakap ni sebenarnya, tapi dia macam sebab dia punya passion or whatever dia membuat kan, dia macam lantak pilih kan. Aku kalau salesman yang sampai level tu, dia macam muka tembok tu macam dia tak kisah orang tohmah tu kan. Yang penting aku punya bank macam tu kan. So dia kena begitu Itu satu. So it's mainly driven by passion, bukan by sebab aku pandai. Sebab memang ada orang yang people person. Ada orang yang bukan Myself is not. Tapi to me that's not the issue lah. The issue is you memang teruja tak nak syurga apa semua tu, then you become something Now right. Satu benda yang anda nak juga ini ialah kebanyakan orang dia akan nampak benda ni.
Tahu benda ni apa ni? Ni hurdle lari berhalangan tu kan. Dia akan nampak halangan So bila kita kata dia kalau mudah je nak detect, termasuk kalau diri kita bila kita bincang, jom kita tajmid ke apa, dia first thing yang akan keluar dari mulut dia halangan. Susah. Itu orang macam tu lah. Dan Ana pun begitu at a certain point in my life Kalau boleh bayang tak orang yang dia nampak di belakang tu. Ni kalau kita cakap dunia ada duit macam tu. Macam kalau your view tu terfix kepada ganjaran tu. Kadang-kadang you langgar je benda ni. Pedulilah halangan ke apa. Tak boleh ni aku lompat kau tak aku masuk. Dia tak make dia tak bising pasal benda tu. Faham ke? So that's where nak katanya sebab tu ayat pasal syurga ke neraka ke benda tu dia penting sebab dan benda ni jadi insignificant. Selagi mana kita duk bising tapi susah once kita macam tu maksudnya kita belum teruja sangat dekat belakang tu. Make sense ke? So just maknanya evaluate ourselves. Kalau kita memang apa-apa pun tend to be first thing yang akan keluar dari mulut kita memang susahnya apa tu, then indicate yang kita tak teruja lagi dengan di sebalik itu So boleh terima ke? InsyaAllah when you reach that point it become benda ni dia akan jadi macam obvious je. Tapi masa kadang-kadang fakta tu kita boleh terima tapi macam nak ke situ tu memang dia ambil masa lah untuk kita sampai sebab tu tadabbur Quran apa semua tu to me is very important sampai kita really macam mata kalau siapa pernah ada approach oleh orang MLM? Pernah? Ke siapa yang pernah? Dia akan cuba ini dengan duit kan. Ana pernah di approach beberapa kali lah. Lepas tu dia datang ada yang tu quite interesting approach dia tu guna dia punya taktik DF dia punya kona kan. Mula dia jumpa kau universiti kau nak sambung belajar kau boleh dapatkan borang nak apply tak? Okey lah nak apply universiti kan. Dia datang aku sebenarnya tension lah tengok ni kan sebab minggu lepas pun dia keluar BMW kan. Lepas tu rupanya dia nak jumpa tu nak ajak MLM kan. So dia nak tajmid ke arah jadi downline dia tu dia punya skill tu kan. Tak kisahlah apa-apa yang bersifat begitu So nak katanya they do whatever it takes untuk dapat apa yang dia nak Now nak bagi satu lagi analogi Bayangkan ni kalau ni contoh lelaki katalah waktu maghrib yang suat dia singkat kan. Atau so kita pergilah nak solat maghrib Lepas tu sampai dekat depan tu ada member member seorang tu duk lepak keluar Lepas tu kita kata asal kita nak masuk. Lepas tu asal dia duduk luar kan. Kita tanya tak solat ke? Dia kata tak boleh solat. Kita tengok ni lelaki kan asal pula kan. Kenapa pula? Lepas tu kata tak ada wuduk. Faham dialog ni? Okey. Adakah apa yang anda akan buat? Kan akan lempang ke? Penampar ke? Terajang dia ke? Ataupun kapan kan saja? Semua sekali Okey. Kalau dialog ni what would be your response? Pergilah ambil wuduk. Tak ada air apa tambah lagi tak ada air pula apa kan. Yang tu tayamum kan. Tapi poin kat sini ialah banyak in a way macam betul lah tak ada wuduk tu tak boleh solat lagi. But pergi je lah ambil. Now, faham analogi ni? I make this analogy untuk jawab kepada siapa yang dia kata saya tak cukup ilmu. Kenapa tak buat usrah? Tak cukup ilmu. Pergilah cari. Boleh terima. Maknanya it's not an excuse. Dia carilah lah tu jalan je lah. Boleh terima ke tak? Begitu je lah kan. Maksudnya it's just tinggal nak tak nak lah at the end of the day kan. So begitu sebab dia bukan sebab tak ada ilmu tu bukan benda yang kita lahir dan dia tak berubah. Dia kita dapatkanlah ilmu tu kan. Alright. Now okay, kita bukan nak cerita pasal history of Formula 1. Tapi nak cerita formula-formula yang kita dapat daripada history. Kat sini ada yang pernah dengar ISK tak? Ada yang pernah? Ada? ISK, ini sejarah kita. Ada yang pernah, ada yang tak pernah? Semua pernah? Okay. Normal ISK punya naratif, dia akan cerita pasal... Okay. Dalam naratif ISK, kenapa kita nak tengok sejarah? Sebab
Tak ulang kesilapan lagi. Biasanya dah ada mukadimah SK tu. Cerita something sebelum sambut sejarah. Siapa ingat? Kenapa? Maksudnya kenapa keluar conclusion, oh kita kena tengok sejarah. Ke korang punya SK tak ada mukadimah, dia terus masuk je sejarah. Ada? Dia ada cerita pasal sunatullah lah apa semua, ada tak? Ada. Untuk penyampai. Kau punya apa? Itu ingat, bukan dia tak ingat. Okey. Sebab dia punya argument macam ni kalau kita ni. Sebab satu, dalam mukadimah tu biasanya dia akan establish benda yang kita dah establish lah. Kita ada tugas, bla 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 kan. Ataupun kalau yang start dengan annas semua adil lah tu, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, lah tu ada tujuan hidup semua kan. Maknanya kita ada benda yang kita nak capai. However, dan kemudiannya masuk kepada persoalan isu kadang-kadang sains tulis sosial, ada penjangan tu, tak tahulah mukadimah antum macam mana. Tapi satu persoalan besar ialah how to actually implement, how to actually successful. Dan dalam perbincangan, dalam Quran Allah sebut walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah yang Allah tetapkan takkan berubah. Pernah dengar aku pesan tu? Okey. Dalam sunnatullah sains tulen, faham kan? Maksudnya air 100 degrees dia mendidih lah pada 1 atmosphere etc. kan. Bernuli semua tu sunnatullah. Hence sebab tu kita boleh design untuk kita dah faham formula je gitu, kita design boleh terbang etc. kan. Tapi dalam yang tu dia kata itu membuktikan Allah punya sunnatullah tak akan berubah. Cumanya dalam Quran sunnatullah yang Allah cerita tu semua pasal sejarah. Pasal macam sains sosial lah. Bukan pasal sains tulen. Hence dia punya argument seterusnya ialah dalam sains sosial pun sunnatullah tak akan berubah. Maknanya if we know the equation, we know the formula, kita boleh apply untuk merubah apa yang kita nak ubah. Macam sains tulen macam kita design whatever right. Now, so the next question ialah macam mana kita nak tahu sunnatullah dan datang kat tu sejarah lah. From history lah kita boleh tengok, kita boleh extract ni lah equation dia based on past stories, dan kalau kita apply equation yang sama, we will get the same result. InsyaAllah. Of course, anything dengan izin Allah lah kan? Right. So siapa boleh ingat apa formula-formula yang dah dapat daripada sejarah yang korang tengok dalam SK? Ada boleh recall apa formula? Bukan saja kisahnya, tapi daripada kisah tu formula dia apa? Ada? Tak ada. Okey, kat sini Anda akan petik beberapa benda Satu, wahyu pertama. Ada formula apa buat Ustaz? Baca. Apa formula dia? Baca banyak kali. Baca banyak kali. Sampai faham. Okey, menarik lagi. Okey, now kalau akidah yang kita bincang awal semalam, semua boleh recall Maknanya the first kunci untuk perubahan manusia tu, dia kena sedar diri dia dulu. Kau tu siapa kan sebenarnya. Itu satu. Kedua, tahu tak wahyu pertama ni datang masa bila? Kat mana? Gua Hira. Kenapa? Apa Nabi buat kat situ in the first place? Kenapa? Apa masalah yang trigger dia ke situ? Alright. So, dia dah tengok umat dia macam tu. Dia dah macam tercari how to resolve this, tapi dia tak jumpa jawapan, betul tak? Dan salah satu usaha dia pergi beruzilah tu kan. Wahyu, bila wahyu datang, macam mana kira? The most ideal case lah aku kata. Wahyu ni datang sebagai jawapan yang dinantikan. Faham ayat tu tak? Bagi kita, siapa yang dah rasa macam tu? Bila Nabi fikir pasal umat tapi tak tahu jawapan dan Allah bagi ayat, inilah jawapan dia. Faham? Selagi mana kita tak fikir pasal umat, susah kita nak rasa Quran ni jawapan apa-apa. Kan? Kalau kita dah start fikir macam mana nak bagi dia, bila kita baca Quran, kita akan sentiasa jumpa jawapan. Inilah jawapan yang aku nantikan. So that's why dia pun macam kita bincang sebelum ni jugalah, banyak ayat-ayat yang sebenarnya kalau ada kata healing ke apa tu, untuk orang yang memang berjuang, macam sahabat yang tengah berjuang, ayat tu datang dia macam, inilah jawapan dia kan. Bagi orang tak buat apa-apa, dia susah nak dapat. Ayat tu macam tak ada makna pada dia. So sebab tu kita nak kena put ourselves in a... macam mana Nabi concern pasal umat? Kenapa?
So dia belum dapat wahyu apa semua kan. So what trigger dia bila tengok umat tu macam rasa something wrong. Boleh tak? Apa yang Allah buat kepada Nabi sepanjang sebelum tu? Basuh hati, right? Masa dia kecil, masa dia kat Halimatus Sa'diyah tu, Jibril dia datang belah dada, basuh hati dia kan. Tu satu. Kemudian bila dia dah besar sikit, dia teringin nak tengok pesta kat bandar tu, Allah tidurkan dia kan. So all those menunjukkan hati yang jernih tu naturally kita akan incline tak selesa dengan benda yang buruk dan kita rasa nak ubah. So if kita tak rasa macam tu lagi, maknanya first stage lah macam nak bersih hati lah. Selagi mana kalau kita tengok member kita buat maksiat, kita tak kisah, peduli dia. Meaning hati kita tu masih kotor. That's the starting point lah. So itu antara formula-formula yang macam okay, so macam mana aku nak bersihkan hati sampai tak perlu ditazkirah, tak perlu dipush untuk lawa, kita dah nak cari macam mana nak bantu kawan kita dan sebagainya. Tu first lah. Tu kalau nak kata ni sebab nak laju je. Nak just petik-petik formula yang kita dah pernah cover. Kita kena buat satu, hati kita first and foremost supaya kita jadi naturally kita incline nak cari jawapan macam nak bantu semua masyarakat umat ni. Kedua, wahyu tu jawapan yang dinantikan. Seterusnya, Nabi pergi Gua Waraqah. Apa daripada dialog tu, apa dia punya sunatullah yang kita tahu, kita belajar? Apa yang Waraqah sebut? Tahu tak Khadijah buat Waraqah ni kan? Masa wahyu pertama. Banyak cabaran. Kamu kan dia tentang, kamu kan dia benci kan? Nabi Muhammad SAW agaknya boleh terima tak ketika tu? Logik tak pada dia? Kenapa? So, okay. Pada dia ketika tu, kita dah tahu sirah semua tu kan. Tapi masa Nabi Muhammad SAW ketika tu, semua orang puji dia kan. Al-Amin, apa semua kan. Tiba-tiba ada pakcik dia kata, oh nanti kamu akan dibenci. Macam, dia macam tak match dengan reality. Tapi Waraqah tahu apa? Macam mana dia boleh agak dah? Dia tahu. Semua Rasul sebelum ni yang bawa benda macam ni, for sure orang akan tak suka dan sebagainya. So, apa formula kat sini? We have to mentally ready dengan cabaran-cabaran yang ke depan. Tak semua orang akan suka dengan benda kebaikan yang nak dibuat. Bila kadang-kadang kalau ketika kecil-kecil tu, kita mungkin alhamdulillah, tapi tak tahu lah, mungkin kat France kalau ada vibe tu mungkin lah kan, sebab kalau Malaysia kadang-kadang tak terasa sangat benda ni sebab society begitu kan. Tapi lagi besar tu lagi become a threat to establishment of kuasa-kuasa besar ni, akan makin terasa kan benda tu. Okey, wahyu yang kedua dan ketiga. Maknanya kalau kedua tu, you have to be ready. This path is not smooth sailing lah. Jangan expect jalan macam tu. Kalau expect jalan yang macam tu, bila sampai kesusahan tu, kita takkan mana. So, mentally kena ready. So, Nabi dapat daripada tu. Kamu akan ini, dia dah ready. Yang ketiga, wahyu kedua yang ketiga. Ada ya ayyuhal muzammil, ada ya ayyuhal mudassir. Sebab dia ada khilaf, anda sekalikan lah. Yang mana kedua ketiga tu kita tak bincang, tapi dua-dua tu lah yang famous sebagai dua ketiga. Okey, kalau ya ayyuhal mudassir, apa point dia? Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Kena buat apa? Kena bangun, berilah peringatan, fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Apa maksud dia? Apa dia? Agungkanlah Tuhanmu. Okey, ni kalau siapa yang tak hafal boleh buka Now, apa masalah dengan translation tu? Selamba cakap translation masalah. Bukan bukti masalah, maknanya translation tu. Apa beza fakabbara rabbak dengan wa rabbaka fakabbir? Boleh agak? Ni linguistik sikit, tapi dia agak kritikal. Kalau kita faham betul, dia akan dapat sense yang betul lah. Translation umum biasa macam tu agungkanlah Tuhan kamu. Tapi kalau kita baca wa rabbaka, apa maksud dia? Tuhan kamu, Rabb kamu, fakabir, dialah, maka besarkanlah. Apa beza besarkanlah, agungkanlah Tuhan kamu dengan Tuhan kamu yang kamu agungkan? Ke tak sama je? Agungkanlah apa beza agungkanlah Tuhan kamu dengan Tuhan kamulah kamu agungkan? Dia macam tadi macam arahan untuk bagi tahu kat orang lain mengagungkan. Ni then Tuhan kamu agung ni just pernyataan. Okey, Tuhan kamu agung. Bukan kita tak kena buat apa pun. Tu fahaman. Okey. Tapi bukan Tuhan kamu agung. Tuhan kamulah kamu agungkan. Yang first tu macam nasihat, agungkanlah Tuhan kamu. Yang second tu keputusan.
kamu. Kau tak boleh nak bantah. Macam wajib. Kalau yang first tu boleh nak bantah pula. Macam nasihat, macam kita boleh decide. Orang boleh decide nak ikut ke tak. Tapi yang second tu, kau nak lawan ke, kau nak bantah ke, tapi memang tu lah kejadian. Interesting. Ada lain? Nak tekankanlah, agungkanlah Tuhan kamu. Nak tekankan untuk mengagungkan tu. Itu yang first. Yang second? Yang second apa tadi? Saya tak ingat. Okay. Tuhan kamulah kamu agungkan. So, benda tu pun macam Tuhan kamulah kamu agungkan. Dia just macam statement lah. Dia macam cakap tu tadi. Macam agungkanlah Tuhan kamu. So, agungkanlah tu dia macam the first thing kita dengar yang kita nak tekankan. So, kalau Tuhan kamu agungkan, nak tunjukkan betapa agungnya Tuhan. Tahu saya tak faham. Okay. Saya dah pusing balik. Alright. So sebab dalam bahasa kita mungkin kita kurang ada unsur ni. Okay, dua-dua sebenarnya dua-dua arahan tu sama sebab agungkanlah tu dia bukan kita kata Tuhan Maha Agung. Sebab agungkanlah as fi'il amar tu sama je dia susunan dia. Tapi beza dia ialah satu macam tadi kata fokus kepada agungkanlah. Satu lagi fokus ialah Tuhan kamulah. Bila kita kata Tuhan kamulah kamu agungkan, maksudnya bukan agungkan diri kamu, bukan agungkan jemaah kamu. Faham? Tuhan itulah yang kamu agungkan. Kalau agungkanlah Tuhan kamu, ada je orang serentak dengan tu aku agungkan juga kumpulan aku. Faham? Macam tu agungkan ramai orang. Bukan tu yang dia macam beza kita letak subjek. Emphasize dia kat mana? Macam pergi kedai beli cempedak. Cempedak lah yang kamu beli. Macam mana ayat? Jangan, bukan benda lain. Satu lagi. Dia tu macam pergi kedai beli cempedak boleh je beli benda lain ke? Tapi ni cempedak yang dia beli. Nothing else. Nothing else lah. Cempedak tu je beli. So dia punya emphasize tu lain tau. Dia macam sebab ramai orang dia rasa dia agungkan Tuhan. Tapi serentak dengan tu dia agung juga benda lain. Tapi Tuhan kamulah yang kamu agungkan. Maknanya it shouldn't be bukan kau nak upkan diri kau, upkan kumpulan kau dan sebagainya. So dalam konteks ayat-ayat ni dia quite interesting. Warabbaka fakabir. Tu wasiyah baka fatahir. Wasiyah baka apa? Pakaian kamulah kamu bersihkan. Dia beza. Bersihkan pakaian kamu. Pakaian kamulah kamu bersihkan. Boleh tak? Bersihkanlah pakaian. So kalau kita kata bersihkan pakaian kamu, dia macam okey bersihkan. Tapi pakaian kamu lah kamu bersihkan. Maknanya sebelum nak sibuk orang lain, pakaian kamu dulu kamu faham ke? Dia ada emphasize macam tu. Macam sebab dia menyelesaikan some of kita punya isu lah. Maknanya sebab kadang-kadang kita sibuk aku nak ni tapi pakaian kamu lah kan. So susunan dia semua kita perasan macam tu wasiat berkafatan waruj fahjur apa? Dan seterusnya wala tamnun tastaksir, jangan harap nak banyak. Wali rabbika fasbir, kepada Tuhan kamulah kamu sabar. So itu pun quite interesting bukan apa, bukan sabarlah kepada Tuhan tapi kepada Tuhanlah kamu sabar. So bukan kepada lain dan sebagainya. So dia ada emphasize pengantungan kepada Allah dan sebagainya. Anyway, itu semua benda-benda yang sepatutnya menjadi part and parcel of dakwah sebenarnya, sebab dia qum fa'anzir dan serentak dengan tu. So kita tak boleh nak pisahkan antara tuntutan untuk kita berdakwah. Datang sekaligus kita kena pakaian kena bersih, dosa kita semua kena kita tinggalkan. Yang kita besarkan Allah, bukan benda lain. So itu package dia. Right. Wahyu yang ketiga ataupun yang lagi satu. Ya ayyuhal muzammil apa? Ya ayyuhal muzammil. Ayat lepas tu. Qumil laila illa qalila. Bangun malam kecuali sikit. Siapa faham ayat tu? Bangunlah malam kecuali sikit. Qumil lail, bangun malam kecuali sikit. Siapa faham? Tak faham ayat tu? Tengah cuba digest. Bangunlah malam kecuali sikit. Tidur sikit lah. Tidur sikit. Maknanya bangunlah malam kecuali sikit. Maknanya sikit tu tidur lah. Bukan bangun malam kecuali sikit tak payah bangun. Saya lah yang sikit tak payah bangun. Bukan macam tu. Tapi itu option pertama Qumil laila illa qalila, bangun malam kecuali sikit. Maknanya tidur sejam je ke, 2 jam je ke. Yang lain tu qiyam.
Au nisfahu apa? Option yang seterusnya, au nisfahu. Separuh. Atau separuh. Maksudnya separuh malam bangun qiyam, separuh malam tidur. Au nisfahu, dah tu? Aw yaqus min qalil. Ataupun kurangkan sikit daripada itu. Maksudnya kurang separuh, okay, kata 1/3. Maksudnya option pertama tadi bangun banyak kecuali tidur sikit. Kedua half-half. Ketiga 1/3. Dah tu lepas tu auzid alaihi kan. Atau tambah sikit, katalah 2/3. Dan lepas tu So dari option ni, siapa yang nak pilih yang mana? Nak bangun malam kecuali sikit ke? Nak bangun malam separuh? 1/3, 2/3? Kena pilih. Kenan of the above. Malam pun sikit. Wow, mantap Untuk qiyam lah, bukan untuk buat benda lain. Now, kalau kita baca ayat tu, dia fi'il amar tau. Kan, yang maksudnya kumil laila ila qalil dan sebagainya. Ayat tu dah, okey, fi'il amar dia maksudnya wajib. Cumanya kemudian turun ayat last dari surah ni yang menjadikan benda tu dah tak lagi wajib. Tetapi para sahabat yang awal, dia pernah hidup seketika dalam keadaan itu wajib. Faham ke kalau wajib? Kalau wajib, option kita antara tu je. Kalau kita kata 1/3 pun, 1/3 berapa jam? 1/3 malam. 2 jam setengah, jam lebih. Okey tak? Qiyam ni setiap malam tau. Bukan setahun sekali. dia So, tapi nak katanya, sebab itulah dia orang hebat. Sebab dia pada awal dia polish begitu Now, dekat sini, dan kalau kita baca ayat tu seterusnya, sebab apa Allah suruh tu? Sebab nanti Allah akan bagi kata-kata yang berat apa semua tu. Maksudnya, beban dakwah ini salah satu benda yang menyebabkan orang boleh sustain ialah qiyam. Now, boleh tak kalau nak kata, okey, siapa kat sini dah qiyam tiap-tiap malam? InsyaAllah. Bukan setiap malam. Okey. Kalau anda, okey. Benda ni bukan, sebab anda bukan berbicara dengan Muslim kebanyakan Anda bicara dengan orang yang nak mentarbiah orang Dan benda ni amat ni possible tak kalau anda kata anda nak wajibkan untuk setiap dari kita individually qiyam setiap malam, walaupun yang paling minimum possible. Okey, qiyam yang paling mudah dalam dunia apa? Bangun Tahajud. 2 rakaat. Tahajud. Niat. Okey, qiyam paling mudah sekali satu berapa rakaat? 2 rakaat. Okay, kalau kita 2 plus 1 witir kan. Pada waktu bila paling mudah sekali dalam dunia? Sebelum subuh. Oh, itu paling mudah Lepas Isyak. Lepas Isyak. Lepas Isyak. Okey. Semua tahu dalil solat tarawih tak? Solat tarawih yang kita buat Ramadan lepas Isyak tu. Man qama Ramadan, pernah dengar hadis tu? Siapa yang qiyam Ramadan macam. Semua tahu tak? Solat tarawih tu solat qiyam. Ke tak pernah tahu? Oh, tak pernah tahu, kan? Oh, tak pernah tahu. Kalau tengok hadis sandaran kepada tarawih tu, semua hadis-hadis yang word tarawih tu tak wujud zaman Nabi. Semua tahu kan? Ke tak tahu juga? Oh, tak tahu. Word tu kalau cari dalam hadis tak jumpa. Sebab word tu muncul zaman kemudian. Pernah dengar tak history kenapa nama tarawih tu muncul? Special untuk Ramadan tu. Yang solat yang kita tahu yang Ramadan ada 8 atau 20 rakaat tu lah. Okey. Dalam zaman Nabi, word dia mudah je, qama Ramadan, qiyam Ramadan Now, first yang nak establish kat sini ialah solat lepas Isyak tu dah kira qiyam. Qiyam yang paling mudah sebenarnya lepas Isyak. Sebab biasanya kita tak okey, kalau siapa yang belum start ana hierarchikan paling mudah lepas Isyak settlekan qiyam siap-siap. Tu paling mudah lah. Yang susah sikit sebelum tidur. Yang lagi susah sikit biasanya sebelum subuh tu lah. Of course, siapa yang boleh buat benda tu tafadhal. Tapi yang tak boleh, jangan maknanya start dengan mudah. Itu satu. Kedua, okay, just for ilmu lah kot Macam mana datang nama tarawih tu? So kalau kita tengok, rasanya hadis yang pasal Nabi solat 8 rakaat tu semua family kot Aisyah kata macam Nabi tak pernah solat lebih daripada 8/3. Di luar Ramadan, dalam Ramadan. Siapa yang dengar hadis tu rasa macam asal sikit sangat Nabi solat? Ada terfikir tak? Tanya kita buat lebih. Okay. First, kalau kita tengok macam mana Nabi solat, ada sahabat pernah cuba ikut kan?
Lepas tu kan satu rakaat tu Al-Baqarah. Oh, ingat nak rukuk, tak rukuk lagi sambung Ali Imran. So 8 rakaat dia standard itu. Bukan 8 rakaat kita yang 8 rakaat kita tu. Now. So sebab tu kalau kita dengar zaman Umar ke apa dia dah jadi 20. Zaman tabi'in jadi 36. Kenapa rakaat tu bertambah? Dia nak match dalam keadaan yang dikecil-kecilkan solat tu. So dia jam solat sikit rehat, solat sikit rehat. Tu datang nama tarawih, solat rehat-rehat. Tarawih tu rehat-rehat dia jam banyak. Sebab tu kalau dengar ada orang kata solat 8 tu bukan tarawih. Pernah tak orang kata? Tak pernah dengar. Kat Malaysia ada orang gaduh benda ni. Dia kata kalau 8 rakaat tu bukan nama tarawih. Sebab technically betul sebab tarawih tu rehat yang banyak. So kalau 8 rakaat dia ada satu rehat je. 4 kan. Sebab 20 baru ada lebih ada 3. So from that perspective betul lah yang tu bukan tarawih. Tapi sebab tu zaman Nabi tak ada orang panggil tarawih. Maksudnya bukanlah salah solat 8 tu kan. Temannya sebab nama tu memang muncul masa zaman tu dia dah kecil-kecilkan solat tu supaya orang rehat-rehat. Tapi as a whole macam cuba match solat Nabi tu lah. Kita punya best ni kita gabungkan dua yang paling best. Kita ambil versi yang dah kecil-kecil ni tapi ambil 8 kat atas tu. Tu penyalahgunaan dalil lah. Yang tambah rakaat ni sahabat ke yang mulakan atau selepas? Tak silap zaman zaman Umar satu pembaharuan yang dia buat ialah dia satukan imam. Yang tu pernah dengar ke? Satukan imam. So zaman Nabi SAW, bila Nabi solat kat masjid tu, orang ikut. Lepas tu esok makin ramai ikut. Lepas tu esok Nabi tak keluar-keluar. Pernah dengar hadis tu? So orang kata, orang tunggu. Lepas tu Nabi tak keluar-keluar. So orang kata kenapa? Kita nak ikut belakang Nabi. So Nabi masa tu risau. Kalau dia ikut macam tu, orang ingat solat tu dah jadi wajib. Okey, tu satu pesan. Kemudian masa zaman Umar, maksudnya dia dah jadi bukan satu trend satu masjid satu imam. Dia trend dia ialah macam ada solat sendiri, ada yang nak imam 2-3 orang kat situ, ada imam kat 2-3 orang kat situ, maknanya dia jadi kecil-kecil. Umar kata macam kan bagus kalau kita satukan jadi satu imam kat satu masjid tu. Dan ayat dia macam ni bid'ah yang cantik ni. Word bid'ah bukan bid'ah yang dolalah tu. Dia kata ni pembaharuan yang cantik. Dan orang bahaskan kenapa dia buat tu dia rasa confident sebab ketika itu tak ada orang dah yang akan silap faham bahawa itu wajib. Okey. Tu pembaharuan yang dia buat lah. Maksudnya pembaharuan teknikal macam ni dia non-issue lah sebenarnya. Sebab dia masih memegang ruh yang sama. Wajib kat sini tu means solat Jumaat ke? Saya Muhammad risau benda tu jadi wajib. Tak tahu lah solat tahajud tu sendiri atau solat qiyam tarawih tu sendiri rasanya yang itu kan. Sebab yalah kalau tiap-tiap hari Nabi kita yakin Nabi tiap-tiap hari solat qiyam. Tapi kalau dia qiyam dekat masjid confirm orang ikut nanti sebab macam tiap-tiap malam ada nanti faham kan fiqh ni bila kita belajar wajib apa semua ni banyaknya based on observation tau. Kan so bila orang tengok Nabi macam tu dan tak pernah tinggal dia fahami sebagai benda ni tak boleh tinggal. So itu kerisauan dia. Sebab tu kenapa ada beza tangan apa semua tu sebab dia based on observation. Dia bukan macam kita belajar macam kita belajar macam tu kan. Tapi Nabi tu solat macam aku solat. Lepas tu orang tengok so sebab tu dia fahami begitu. Faham? Sebab tu fiqh sekarang ni asalnya dia tak begitu kan. Dia based on observation sebab tu observation yang berbeza. Anyway, apa dah point tadi? Kita dah sampai ke fiqh pula dah ni. Tapi point dia kat sini nak establish siapa yang tak kalau confession Ana masa Ana flight ke sini Ana rasa sebab flight tu yalah dia waktu tu sebab Ana rushing masa flight tu pukul 9 ke apa. So Ana nak kena check in so Ana cepat-cepat solat maghrib isyak dekat KLIA tu. Lepas tu masuk Ana rasa tu lah first time tahun ni Ana termiss WT Ana. France. Now. Okay. Susah tak nak konsisten WT? Paling senang apa? Satu rakaat masa lepas isyak. Senang tak? Tak susah kan? Ke rasa bersalah buat macam tu? Kita boleh witir tanpa solat sunat malam ke? Boleh? Solat witir kan penutup je. Kita boleh solat tanpa ada. Okey, solat witir penutup tu okey. Kat mana dalil? Kat mana dalil? No. Macam Nabi kan 11 rakaat.
dia tak pernah tinggal 8 dengan 3. 8 tu macam yang 3 terakhir tu adalah witir dia kan. Okey, betul. So Okey. So betul. Kalau kita solat qiyam, lepas tu kita tutup dengan witir. Tapi poin dia kat sini, adakah witir tu memang penutup? Faham ke perbezaan dia? Maknanya kalau tak solat tu tak boleh ke, maknanya sebab soalan tadi macam soalannya macam kalau kita faham witir tu hanya boleh jadi penutup, maknanya dia kena ada benda dulu. So tu tanya dia sebab memang Nabi kata solatlah dua-dua bila dah nak masuk subuh, solat witir, tutup witir kan. Tu faham. Tapi poin dia kat sini ialah adakah itu menjadi dalil solat witir hanya wujud dengan cara itu? Kalau kita bagi dalil yang menyuruh kita solat witir, contohnya berwitir lah sebab Allah suka yang witir, Allah suka ganjil. Contoh hadis-hadis macam tu, dia tak ada kaitan dengan yang lain. Maknanya anjuran dia memang witir lah. Faham? So kalau kita solat, Contohnya kalau kita solat isyak, lepas tu kita solat satu rakaat witir, tak ada masalah. so kalau tarawih kita 8 je, kita tak witir, boleh juga kan? Boleh. Tapi tapi amat rugilah. Sebab witir ni antara solat yang Nabi tak pernah tinggal lah. Dia jadi macam sunat muakkad yang kan. So dia jadi macam amat sayang kalau kita tak witir. Dia malah hadis pasal okey, ada satu hadis Nabi SAW tanya Abu Bakar Umar, pernah hadis ni? Bila kamu witir? Ya, Nabi SAW tanya Abu Bakar Umar, bila kamu witir? Umar cakap di hujung malam. Abu Bakar kata di awal malam. Lepas tu Nabi cakap apa? Kuat Nabi puji dulu kan. Umar, kamu ni ambil azimah, kamu memang confident, confirm aku bangun. Kamu ni ambil langkah berjaga-jaga. Maknanya takkan miss punya. Sebab sebelum tidur confirm dah witir. Satu soalan. Perasan tak soalan Nabi apa? Bila kamu witir kan? Dia tak tanya witir tak? Tak ada. Bila? Witir bila? Anda sepatutnya tanya antum bila tu bila? Kalau jawab Ramadan lepas itu fail lah. Dia sepatutnya jawapan kita either awal malam atau hujung malam. Now, ni bukan nak salahkan dalil kata Abu Bakar buat sebelum tidur aku, sebab tu aku label Abu Bakar. Bukan nak cakap itu, tapi even Abu Bakar pun, so kita tahu, kita tahu level Abu Bakar confirm dia bangun kan. Tapi disiplinnya dia untuk kata aku takkan nak possibly untuk tertinggal satu malam pun tak witir, yang menyebabkan dia setiap kali sebelum tidur dah witir. So itu approach yang boleh diguna pakai lah sebenarnya. Right. So sebab tu nak kata kalau orang yang tak biasa start dengan itu. Lepas isyak settlekan terus 2 campur 1 tu paling ringan. Once benda tu dah jadi rutin yang kita tak pernah tinggal, upkan ataupun ada malam yang kita buat tu better lah. Tapi pernah dengar hadis yang amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang berterusan walaupun sikit. Pernah dengar? So first ialah macam nak bagi amalan kita tu berterusan walaupun sikit. Lagi banyak lagi bagus lah. Bukan Allah suka, setengah orang quote hadis tu salah, Allah suka amalan yang sikit tapi berterusan. Dia bukan, dia amalan yang berterusan walau sikit. Kalau amalan berterusan lagi banyak, lagilah Allah suka. Tapi keyword dia berterusan tu lah, tak terputus. So boleh tak? Anda rasa untuk da'i dan murabbi ni, dia benda yang macam dia cakap tu lah, 2 campur 1 lepas isyak tu should be. Antum ada tak dekat masjid antum yang orang India ke apa yang memang antum akan perasan dia lepas solat isyak dia banyak dekat dia solat? 4. Ada lagi? Aku tak tahu. Kan sebab dia macam dia dah jadi rutin dia. So sepatutnya kita kalau da'i apa semua sepatutnya ada rutin yang begitulah, yang tak susah insya-Allah. Tu qiyam tak habis kita ni baru 20 saat daripada 60 ni. Sekejap. Macam mana kita nak kejar. Okey, tak apa. Hijrah. Apa sunnatullah hijrah? Ini kita cari formula yang kita nak buat tau. So kita sepatutnya kita dah ada mindset memang jalan ni tak senang. Kita memang nak dakwah tu pakaian kita lah yang kita bersihkan apa semua tu. Lepas tu qiyam jangan tinggal. Paling suatu nak cakap, tapi anak mengagulah. Semua maknanya yang mana kata setahun tak pernah tinggal witir tu 99% memang sebelum maknanya lepas isyak lah. Malam-malam yang tentu yang memang tahu esok nak bangun qiyam ada orang kejut tu baru nak buat gitu kan. Maknanya tak nak tinggal. Hijrah apa yang kita belajar? Tinggalkan tempat asal. Tapi okey. Yang tu sebab nanti ada hadis yang kata dah lepas ini dah tak ada hijrah yang fizikal. Pernah dengar hadis tu?
tidak ada lagi hijrah selepas ini. Maknanya hijrah yang biasanya kita akan bincang lepas tu mau kepada hijrah perubahan diri apa semua. Sebab hijrah yang tu dia dah ada penjangan. Macam tu, kalau orang nak ikut macam tu dia tak boleh gitulah. Anyway, dalam hijrah, okey, perasan tak hijrah berlaku selepas Isra' Miraj, betul? Kenapa Nabi tak minta je buruk? Soal satu. Tak soal satu gili-gili pun. So Nabi dah tahu makhluk tu. Faham kan? So kalau nak bayangkan nak kena hijrah Ya Allah, bagilah buruk tu sekejap. Senang cerita kan. Tu satu. Kedua, Nabi atur strategi tak? Kan kenapa dia jalan dia macam tu? Kenapa dia tunggu kat gua Sur Gua tu berapa ni kan suka dia. So apa yang kita belajar kat situ? Planning. Strategi tu Planning. kena dibuat Now. Pernah dengar Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana. Apa maksud dia? Jangan takut Allah bersama kita. Now. Kenapa okey, kalau Nabi tak takut, kenapa cerita tetap macam ni? Nabi berjalan dengan Abu Bakar pergi hijrah. Belenggang kan? Kata, Rasulullah tak apa ke jalan macam ni kan? La tahzan innallaha ma'ana. Kenapa tak macam tu? Kenapa dia buat strategi habis baru dia cakap macam tu? Ini ada usaha. Faham kan? Ni semua saya dah faham dah. Tapi masalah umat Islam sekarang, dia guna word tu tapi dengan keadaan yang tak match apa yang Nabi buat. Lepak macam tu, tak apa. La tahzan innallaha ma'ana. Mana tak boleh. Nabi pun tak cakap macam tu. Faham Satu lagi strategi Nabi berjaya. Bukti? Selamat sampai kepada Sama-sama. Okey. Nabi pergi ke gua tu dulu kan? Ada orang sampai ke gua tu tak? ada. So berjaya tak tag tu? Tak. Kalau berjaya tak adalah orang sampai situ Satu lagi dia ikut jalan tu ada tak ada someone dapat kejar dengan kuda? Ada kan? So based on that, kita akan kata duniawi wise strategi itu tak berjaya, betul tak? The only thing yang dia berjaya tu bila kuda tu jatuh, yang Allah takdirkan kuda jatuh dan sebagainya kan. Dia tak terlintas nak jenguk dan sebagainya. So kalau strategi itu tak berjaya, apa yang Allah nak tunjuk itu? So kalau kita tengok, kalau kita nak simplify lah atau satu masa ni, strategi itu demand Allah sebelum Allah nak bagi bantuan. But Allah nak tunjuk dalam hijrah tu, Nabi berjaya bukan sebab strategi itu power. Allah nak tunjukkan semua strategi yang disusun orang ni, tapi at the end Allah yang dictate siapa menang. Faham So kita tak tertipu bahawa kita sebab strategi power, tapi bukan bermaksud jangan strategi tu jadi prasyarat sebelum Allah nak bagi bantuan. Sama macam perang Badar kan. Siapa yang memenangkan? Allah kata Allah hantar malaikat apa semua kan. Tapi malaikat tu dia hantar bila orang tu dah ready syahid, betul tak? Dia bukan kau jangan risau, bukan malaikat turun kau jangan risau, kita orang ada kan. Oh memang confirm lah kena pancung semua kan. So dia bukan begitu. Dia faham Maknanya kita dah strategi, dah pilih tempat. Badar tu kan ada sahabat kata jom kita kuasai air semua tu. Dah macam tu baru Allah akan bagi bantuan dia. So we have to understand strategi tu demand Allah sebelum Allah nak bantu apa-apa. Tapi akhirnya menang bukan sebab kita. Tu yang tu kan. So kita kena yes. In that sense, kita nak pastikan orang ada mindset we still need to strategize the best in the best way possible. Walaupun in the end bukan kita. Nanti kalau satu apa-apa strategi pun boleh pakai lah, jalan je lah. Yang tu still tak match dengan apa yang Nabi buat masa hijrah tu sendiri pun. Because that's the best strategy possible. Macam perang Badar tu, bila dia kuasai air semua tu, that's the best. Maknanya Nabi ada pandangan dia strategi kan. Lepas tu ada sahabat kata, ni wahyu ke strategi kamu? Sebab kalau wahyu, Allah tahu, kita ikut je. Oh ni strategi aku. Oh aku ada pandangan. So all of those, kalau kita cantum-cantum kan, demand dia ialah cari dan guna strategi yang paling bagus yang you can think of. But at the end, kita tahu Allah yang akan menangkan dengan cara yang dia nak menangkan. Tapi dia bukan Nabi tak respon. Asalkan apa strategi engkau, dia bukan respon, faham ke? Dia bukan yang paling teruk asalkan buat kerja. Itu tak boleh diterima lah. Boleh faham asal dia tu tak boleh. Dia asalkan strategi yang paling bagus. Kalau contoh biasa orang bawa macam ni, contoh apa? Maryam nak dibagi makanan tu. Macam mana? Allah suruh buat apa? Allah suruh goyangkan pokok kurma. Logik tak?
Ha, pokok kurma pernah tengok? Pokok kelapa sawit tu kan? Macam mana nak buat tu kan? Kalau kita tak respon merepek arah ni. Tapi Allah still demand itu yang paling dia boleh cuba buat dan baru Allah bagi kan. So that's almost, maknanya itu hukum yang Allah telah tetapkan, maknanya Allah boleh bagi free hak dia, tapi sentiasa Allah demand what's the maximum capacity that you can give, only then I will give the victory. Of course Maryam paling itu je lah yang dia boleh cuba kan, tak bergoyang pun, tapi itu demand Allah SWT, hukum sunatullahnya begitu. Negara Madinah, anda pun in short dengan negara Madinah itulah baru dan keislaman apa semua. So negara tu satu phase yang penting dalam konteks dakwah yang kita nak ni. Now, dalam masa yang berbaki ni, kita tinggal setengah jam Yes. Alright. Walau seminit satu slide lah lepas ni. 40 saat satu slide. Okey. Sejarah usrah. Okey. Siapa yang mula usrah? Siapa yang mulakan usrah? Oh, saya ke apa tadi? Kat front ni saya. Oh, power. Okey. Kenal kot Hasan Al-Banna ni muka dia lah. Okey. Apa gerakan yang diasaskan? Ikhwanul Muslimin apa ni? Okey. Sebab kita ada waktu masa, kita akan cut short lah cerita dia ni. Now, sekiranya kita ada misi yang besar, ni logical part cukup tak kalau kita ada seorang untuk selesaikan masalah yang besar? Tak cukup. Cukup tak kalau kita ada ramai? Jangan kira berapa orang, ni represent ramai lah. Jangan ada 1, 2, 3 bukan? Tak cukup lah slide nak tu kan. Kalau kita ada ramai juga? Ramai kalau kualiti lekeh macam tu tak cukup. Okey. Kalau kita ada ramai tapi okey, kalau kita ada ramai dan power cukup tak? Tak kumpulan. Dia kena jadi pasukan dulu kan. So dia jadi pasukan baru cukup syarat No. Faham analogi tu? Nak katanya dia ada beberapa elemen serentak Maknanya sistem ni, kalau betul kita nak kata benda ni, dia kena mempossiblekan setiap orang tu jadi superpower dia sendiri. Maknanya tu dia punya kapasiti ni. Dan kedua, dia kena ada terlatih dalam berpasukan. Kalau semua buat kepala sendiri dan sebagainya, dan biasanya lagi superpower, lagi susah nak berpasukan sebenarnya. Sebab masing-masing ada kekuatan dan masing-masing ada idea dan sebagainya. That's where the challenges is. Tapi itulah yang dibina. Para sahabat bukan calang-calang semua, tapi dia dilatih untuk jadi satu pasukan. Dan kalau kita pernah dengar kan sirah, semua sahabat tu karakter dia lain. Dan idea dia pun lain. Abu Bakar cakap, Umar cakap kan, macam, tapi dia boleh jadi satu pasukan. So, kalau kita ni jenis-jenis semua tak sama pandangan tu, jangan dah sepelik lah. Sahabat lagi. Abu Bakar Umar tu lagi, dia punya karakter tu amat beza. Tapi dia dilatih untuk jadi satu pasukan. Macam mana benda dibina? From perspektif kita, Hasan mana nak emulate dalam sistem usrah tu sendiri, nak dibina benda ni. So kita kena realize bila kita kata kenapa benda ni ada latih macam ni. Sebab pasukan tu, bukan hanya just individu tu nak jadi power. Now, perbincangan seterusnya, sebab ni kita terfaktur masa. Kalau kita tengok sorotan sirah, timeline, Nabi Muhammad SAW bila dia diutus untuk berdakwah, wahyu pertama, so katakanlah ni masyarakat, adalah sedikit yang masuk Islam. Yang dah masuk Islam tu, adakah Alhamdulillah pergi solat baik-baik ke ada benda lain masih berterusan? Diorang kena utus untuk berdakwah. Okey, ni sebelum tu lagi. Maknanya ada ke, okey, Nabi jumpa orang dakwah, dia sampai ke Islam kan? Itu berterusan. Tapi kalau orang yang dah masuk Islam, dia ada benda lain yang dia teruskan ke? Ada macam nak ibadat. Okey, kat mana? Apa contoh? Untuk sorok-sorok. Kan, biasanya in other words kita kata dakwah tu betul, tapi yang dah masuk Islam dia ada tarbiyah pula. Contoh yang paling obvious, Rumah Arkam bin Abi Arkam. Semua tahu Rumah Arkam bin Abi Arkam. Satu lagi, ni anda tak keyword, tapi boleh agak tak ni event apa? Yang membuktikan berlakunya tarbiyah tu. Ni Fatimah adik Umar. Umar nak masuk Islam, Umar nak masuk Islam pula dah. Umar nak bunuh Nabi, ada orang kata adik dia dah ikut Nabi. Dia pergi rumah adik dia. Apa yang berlaku dalam tu? Adik baca Quran. Siapa dengan adik dia? Anak Fatimah. Suami. Satu suami dia. Lagi satu? Khabab kan? Kita tahu. Okey. Dia bukan baca Quran seorang-seorang kan? Dia dengan suami dia dengan seorang nakib masa tu.
Of course masa Umar masuk dia menyorok dulu kan dalam almari ke dalam apa kan. Until berlaku episod tu sampai Umar tu tersentuh baru dia keluar dan dia bawa pergi rumah Arkam bin Arkam. Tahu kan kisah macam mana Umar masuk Islam ni? Sebab dia dibawa ke rumah Arkam bin Arkam tu. Dan berlaku dialog kat situ. Dan dialog tu agak interesting lah sebab Umar dia masuk Islam dia terus tanya, kenapa sorok-sorok ni? Pernah dengar? Oh tak pernah dengar? Dia kata, apa pasal sorok-sorok ni kan? Bukan kita betul ke? Oh lepas dia masuk Islam. Lepas so, dia immediate ni karakter yang interesting lah. Dia masuk Islam terus jadi begitu kan. Lepas tu Nabi kita betul. Dan lepas tu keluar. Tu satu pembincangan juga. Kenapa? Kalau sebelum tu kenapa tak keluar? Ni satu pembincangan yang interesting juga. Dakwah bertukar fasa daripada Nabi sorok dalam Arkam kepada keluar lepas Umar dengan Hamzah masuk Islam. So kat sini ada pembincangan pasal dakwah ni kalau nak kita ada leap of faith, leap of kekuatan dia, orang-orang macam tu boleh jadi penguat dakwah. Orang macam Hamzah, orang macam Umar, faham ke? Yang masa jahiliah dia gangster juga. Tapi dapat je kepada dakwah tu akan fast forward banyak langkah. So kisah ni nak katanya yang nakib yang di rumah adik dia tu yang nakib tu faham ke benda ni? Rumah Arkam bin Abi Arkam, Nabi mentarbiah core group. Setiap orang tu di-assign kepada rumah-rumah yang lain. Salah seorangnya yang ke rumah Fatimah. So kita akan faham siapa yang nak claim usrah kita macam rumah Arkam bin Abi Arkam. Jangan claim kalau dia tak di-assign kepada usrah lain lah. Boleh faham tak? Macam bagaimana Nabi dengan sahabat tu rumah Arkam bin Abi Arkam, dia ikut usrah Nabi dan dia di-assign untuk bawa contohnya rumah ni. So kalau kita tahu usrah kita macam rumah Arkam bin Arkam dan kita kena ada bawa orang lain juga, barulah boleh claim macam tu kan. Kalau tak tak apa, tak sambung kalau tak betul. Satu lagi Mus'ab bin Umair yang dihantar ke Madinah. So maksudnya sebab masa dihantar dah ada orang masuk Islam betul? Yang Bai'atul Aqabah apa semua kan. So itu contoh maknanya dah ada Islam, bukan hanya dibiarkan baik-baik seorang tapi dia ada proses itu tarbiyah. Now, zaman tabi'in masih ada tak tarbiyah? Masih ada tak benda-benda macam ni? Ada kat masjid. Buat sekolah. Sekolah? Zaman bila ada sekolah? Pendidikan kat masjid. Okey. Ni kat short story-nya, kalau kita nak cakap pasal tarbiyah tarbiyah yang membina individu. Kalau kita tengok zaman tabi'in onwards contohnya macam Imam Syafi'i semua. Macam mana dia jadi in the first place macam tu? Jadi hafiz semua tu umur berapa? 9 tahun gitu. Dan dia dari awal kan. Kebanyakannya kita tahu family background. Dan kemudian baru dia keluar tu dah takhasus. Faham takhasus? Maknanya dia nak jadi ulama semua tu, itu dah journey after dah settle benda ni. Maksudnya dia dah ada vision nak jadi apa Tapi bermulanya banyak orang family. Tapi ini zaman selepas sahabat. Sahabat yang jumpa Nabi. Tabi'in yang jumpa sahabat kan, dia tak jumpa Nabi. Tabi'in yang jumpa tabi'in yang tak jumpa macam tu. Lepas tu tabi' macam tu lah. Okey. Masa zaman sekarang, family masih function macam ni tak? Melahirkan orang-orang yang macam tu. Dia dah jadi lain lah kan? Dia jadi family macam tu kan? So, kemudian anak dia contohnya, salah seorang anak ni terbiar, terpaksalah siapa-siapa datang, jadilah family swasta yang kita sebut sebagai usrah sekarang. Boleh faham? Nak mudahkan analogi apa yang berlaku sekarang ni. Kita punya sistem ni untuk try to emulate yang by right ke depan, kita kena jadi macam ni balik lah. Sebab kita dah dapat, kena kahwin dengan orang yang dapat juga dan by right harapnya anak kita dapat dari family lah kan. Janganlah walaupun kita masih anak pun kan, anak kita masih kita harap tolonglah siapa-siapa follow up kan. So gitulah. Harapnya kita bercita-cita untuk carilah kan akhwat yang power sikit yang dia boleh basuh anak tu. Okey, so kemudian dia datang Imam Syahid Hasan Al-Banna, create sistem usrah, lahirlah jundi-jundi dan dakwah tersebar ke seluruh dunia. Okey, ni timeline nak kata ada perbezaan jenis apa tarbiyah tu berlaku macam mana. Hasan tu dia Hasan mana dia keturunan Nabi ke ulama je? Tak ada, dia tak pernah claim keturunan Nabi.
Dia dia Mesir. Okey. Ni sempat ke masa nak cerita ni. Okey, nanti kita kena buat sesi khas kot. Dia punya historical background sedikit Macam mana lahir figure ni lahir macam mana, dan sebenarnya orang yang buat benda ni kat dunia ni ada dua orang yang figure yang similar pada waktu yang sama tau. Satu Hassan al-Banna, satu Al-Maududi kalau pernah dengar. Dia dua tempat, satu di India, satu di Mesir, tapi somehow mengkaji benda yang sama dan come up dengan sistem yang sama lah, atau amat similar. Anyway, so kita habiskan cerita dulu sebelum, rasa hari ni memang tak sempat, tapi nak kena take note lah sebab ada soalan tu. Nak kena ada dah satu sesi khas untuk cerita Hassan al-Banna ni macam mana dia punya trajectory sebab dia ni kebetulannya dia hidup zaman ketika yang khalifah jatuh tu, Khalifah Uthmaniyah 1924 tu, dia hidup masa tu dan dia memerhatikan benda tu dan dia menggagaskan macam mana nak resolve balik benda ni kan. So gitulah, itu cerita yang amat pendek lah. Okay, now sistem kita sepatutnya kita dua-dua macam mana individu tu nak jadi power dan macam mana nak create teamwork antara individu yang power. Faham Ada dua benda serentak kena berlaku. Now, dalam fasa zaman ini benda ni berlaku serentak. Faham kita? Contoh kita kata Umar Arkam bin Abdul Arkam, dia orang ditarbiah jadi individu yang power dan dia orang disusun, digrupkan, diteamworkkan untuk ada task-task masing-masing. Boleh faham So dia cover dua-dua serentak. Now, satu benda yang interesting kat sini, mainly kalau kita cakap family ni, dia kata yang atas tu. Nanti kita akan jawab kat sini, kat mana pula. Bila zaman Hassan al-Banna buat benda ni, dia menggabungkan dua-dua ni balik. Maknanya dalam usrah kita, sistem usrah kita, nak bina individu dan nak bina teamwork serentak balik. Right? Kita dah cerita betul Zaman macam ni, kita tak nampak unsur tu kat mana sebab dia berlaku dalam umat tu sendiri. Dia mirip zaman Madinah. Zaman Madinah, unsur ni, dia jadi in one negara tu. Faham ke? Ayat Al-Quran itu Madinah tu maknanya as a society dia latih jadi ni. As the whole umat So zaman khalifah dah tertegak dia begitu. Tapi masa sebelum ada Madinah dan selepas dah tak ada tu, dia terpaksa jadi swasta macam ni lah. Sebab tu dia jadi macam tak pelik je, jadi macam kumpulan ni dia latih macam ni, kumpulan ni latih macam ni, secara terpecah-pecah. And that's the reality yang kita terpaksa hidup sebab ada orang kata tak kan bagus kalau satu. Betul, semua figure-figure ni pun agree tapi there's no possible way of making it happen until kita ada negara tu balik. So kalau nak bincang boleh bincang tapi realistically kena jalan dulu. Itulah dia. Ni nak bagi perspektif lah. So dalam sistem kita memang kita akan train benda ni serentak, but hopefully one day bila negara tu dah tertegak, as a society tu dia akan dilatih. Maknanya ketua tu bukan ketua kumpulan Islam atau jemaah, dia ketua negara lah yang memberi arahan kepada semua society. Right? Okay. Bila Hassan al-Banna usrah ni soalan yang kalau siapa tahulah, kalau tak memang akan ada jawapan juga Hassan al-Banna ni dia start dakwah tu dan ada beberapa tahun until dia ditembak dan syahid. Adakah usrah telah wujud sejak awal IM ni, Ikhwan Muslimin, gerakan yang dia pernah dengar tak? Adakah agak-agak masa dari awal dia dah start ada usrah ke? Tak apa. Ni pernah dengar awak ni tak Katibah? Okey. Tahukah anda IM bermula dengan Katibah sebelum usrah? Siapa first time dengar? Siapa second time dengar? Siapa third time dengar? Okey. Apa maknanya semua ni? Alright. Okey. First kita tengok apa maksud Perkataan usrah apa maksud dia? Keluarga. Kalau kita tanya Syekh Google, dia kata family Ni kalau translate English lah. Kalau translate French, apa family ke apa kan. Kita tergambar itu kan. Okey. Buat Katibah, boleh agak tak kalau kita tanya Syekh Google dia jawab apa? Bukan khatib. Bukan. Battalion tu. Okey, kalau battalion kita kena gambar ni kan. Okey, dalam unit tentera ni US punya, pen kecil squad, lepas platoon, company, battalion, regiment, division onwards So dia salah satu struktur tentera. Right. So bila kita cakap macam tu, bila kita kata usrah tu maksud dia gitu, battalion maksud gitu, adakah dia refer kepada wasilah tarbiyah? Bila kita tengok ni, dia refer kepada wasilah ataupun program ke? Dia refer kepada structure, betul tak? Structure kumpulan.
Bila Albana set up benda ni, dia nak set up structure tau. Dia bukan nak set up program. Boleh faham ke kalau kata? Dia menstructurekan gerak kerja. Dia bukan buat program. Of course, kemudian structure tu adalah program dia. Tapi first and foremost, bila kita sebut work ni, kita kena tergambar structure dulu. Right. Now, ready tak nak jadi murabi? Oh, tadi dia kata ready tak ready dah jadi pun kan? Kecuali yang berkira-kira. Masih berkira-kira ke? Siapa yang masih berkira-kira tadi? Ke dah habis kira dah? Tak tahu kan? Masya Allah. Kalau bukan antum, siapa lagi? Itu satu soalan lah. Now, ni satu perspektif. Kalau Malaysia a bit more than half Muslim kan? Betul tak? Berapa persen Muslim kat Malaysia? Okay. So, untuk mudah congak, katalah 50-50 Kalau lah 50-50, dakwah ni senang tak kat Malaysia ni? Seorang jaga seorang dakwah seorang je tak? Tapi kenapa tak rasa macam tu? Faham soalan ni? Sebab hakikatnya, ramai yang tak buat kerja, yang ni, yang baring ni, tidur ni. Oh, baik. Yang ni represent orang yang pergi solat masjid apa semua tapi tak berdakwah. Faham? Ni bukan lagi yang larau merapu ni. Now, the issue is kenapa jadi susah? Sebab orang yang buat kerja tu sikit. Dan yang ramai ni baring syok sendiri ni kan. Dan yang ni lagi masalah lah orang tunjuk kan. Kata Islam ni bagus. Mana bagus tengok Muhammad tu. Now, boleh faham tak kedudukan usrah kita sebenarnya kat mana? Kebanyakan usrah kita, normally especially kalau kita baru start dulu ataupun usrah yang kita bawa, mengejutkan orang baring untuk bersama bangun. Boleh faham? So, position dia kat situ. So, siapa yang ikut, dia kena at a certain point, dia kena realise, oh, proses ni sebenarnya untuk membangunkan dia, untuk bersama kat situ. Baru kita makin kuat. Kalau selama dia ikut bertahun-tahun, dia nak baring juga kan. Dia kena sedar dia part of the problem. Word tu faham tak? Part of the problem tu kalau kita kata kita nak selesai semua ni. The strategic way is kejutkan orang ni supaya makin kita boleh mendekati lah nak selesai sampai ke sana tu kan. Tapi dia ni menghabiskan masa orang kat atas tu. Dia kena realise dia sebenarnya problem kepada sistem tu. So bukan kita marah dia tu. Tapi kalau kita marah tu sebab kita nak selesaikan sampai ke sana kan. Awak ni menghabiskan masa aku ni kan, duduk baring lagi. Bangunlah cepat kan. So bukan kata jangan guna ayat tu, tapi faham konsep tu. So kalau kita belum bawa usrah, faham. Dan dia pun kena faham dia sedang dibawa ke mana. Now, sekarang kita nak cakap pasal usrah dalam masa yang berbaki ni. Masya Allah. Okay, satu analogi Kalau kita ada satu sistem dan ada input dan keluar output kalau kita kata, oh bagus sistem ni kan, kita nak replicate, kita perlu tahu apa? Kita kena tahu proses dalam tu kan. Kalau kita main taram je, ada masalah. Tembak je lah kan. Okay, siapa kenal ni? Kedai kek Tak tahu lah, mungkin kat France ada lagi banyak yang lebih best, tak tahu lah. Kat Malaysia, oh secret recipe kan. Now, ramai orang kenal dia punya produk-produk lah. Wah, kan, contoh kan. Now, kita boleh detect sebenarnya apa raw material dan sebagainya. Dan dia sebenarnya ada proses itu. Katalah kita kata, okay, aku bawa aku punya benda ni, aku guna bahan yang sama je. Dapat hasil yang sama tak? Kalau lempeng. Lempeng ke, donat goreng ke, tak tahulah apa yang keluar situ kan. Tak sama kan? Kenapa? Tak sama kan? Apa kata kalau kita tepek logo secret recipe kat situ? Tak jadi juga kan? Faham apa nak disebut kat sini? Kebanyakan kita tepek nama usrah tu kepada benda yang bukan asalnya. Sebab tu dia jadi benda lain. So, dia bukan sebab nama usrah tu kita jadi hasil tu. Sebab apa yang prosesnya. So, sebab tu kita nak kena faham, prosesnya apa yang menyebabkan lahir macam sahabat tu. Dia bukan just tepek nama. Aku dah buat usrah kan. Dia bukan nama tu, dia proses tu. Boleh faham So, kat Malaysia ni lagi lah. Usrah dekat TV, dekat radio, semua jenis pun usrah. So, aneh kali masa kat tu kot. Tak ingat kat mana. Pernah nak turun untuk bagi daurah. Masa tu dia buat kat common kitchen. Sebab dia macam hall tu atau ada common kitchen. So ada yang duduk atas sinki, ada duduk bawah macam tu lah. Kita pun tepek kertas kat dinding. Contoh-contohnya bagi ISK
Lepas tu anak cerita lah sampai ujung. Lepas tu anak offer usrah. Ni budak-budak baru sampai. Lepas tu ada, tak ingat ada seorang mamat tu. Dia duduk atas singki masa tu. Ingat lagi duduk kat situ. Dia buat muka slack lah. Kata, bang, saya dah biasa dah usrah ni kat sekolah dulu kan. Tak ada pun macam abang cerita ni. That's when I realise bila kita sebut nama usrah tu, masing-masing ramai dah ada experience masing-masing dan dia dah tergambar masing-masing. Sebab kat Malaysia ni usrah tu ditepek kepada macam-macam. Ada majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis sembang, semua pun usrah. So dia jadi bila kita offer usrah tu, dia dah ada persepsi based on pengalaman dia yang mungkin tak sama dengan apa yang kita nak offer. Tapi dia jadi quite interesting lah sebab nama usrah tu dia dah jadi gitu By now hopefully antum boleh bezakan antara liqaq halaqah ataupun dengan usrah. Tu satu. Kedua, liqaq mingguan tu subset kepada usrah. Boleh faham ke Ini subset kepada manhaj taghyir. Ni boleh faham ke? Manhaj saya ni metodologi perubahan. Ingat, perubahan besar tu salah satu subset, faham kan? Maksudnya dia bukan satu-satu subset Anda tak lukis subset yang lain, tapi subset tu maksudnya ada subset yang lain sebenarnya yang kita akan belajar bit by bit. Tapi it's one of the subset Okay. Manhaj membina jundi. Okay. Word manhaj ni familiar tak? Pernah dengar? Okay, dalam penggunaan word ni, dia quite interesting Ada orang guna word macam ni, manhaj Quran dan Sunnah. Kalau pernah dengar Ada kata manhaj taghyir macam kita cakap tadi. Ada manhaj tarbiyah. Dia interesting sebab apa tau? Sebab word manhaj yang dia gunakan, tapi maksud kat sini tiga-tiga ni lain. Kalau manhaj Quran dan Sunnah, kalau kita terjemah, dia mau kepada jalan. Mengikut jalan Quran dan Sunnah. Kalau manhaj tadi ni, translation dia ialah metodologi. Dan manhaj tarbiyah sebenarnya dia mau kepada kurikulum. Kurikulum boleh beza tak dengan silibus? Ke tak beza? Apa beza silibus dengan kurikulum? Yang mana subset? Yang mana? Silibus subset. Silibus subset kan? Silibus tu list bahan kan? Kurikulum tu dia lebih, kalau kita buka kurikulum, dia sepatutnya ada objektif, lepas tu ada kaedah penyampaian, faham ke? Silibus tu salah satu So manhaj tarbiyah sebenarnya bukan silibus dia kurikulum yang lebih besar sebenarnya. Right. Dalam konteks manhaj tarbiyah ada 4 elemen. Pernah dengar ke? Dan ada 4 elemen manhaj tarbiyah. Okey. Dalam tarbiyah dia ada murabbi, mutarabbi, manhaj, bi'ah. Ada word-word yang perlu explain? Murabbi faham? Okey. Ni semua word Arab kan? Apa beza murabbi dengan muwajjih? Dari segi bahasa, dari segi literal translation. Apa beza dengan muzakkir, muallim? boleh agak tak keyword dia? Okey, muallim boleh detect keyword dia? Alama, ilmu, alim kan. Maksudnya kalau dia berjaya transfer ilmu, kerja dia selesai. Tu muallim. Muzakkir boleh agak? Zakir. Dia tazkirah tu lah. Zikr kan. Kalau dia berjaya menyebabkan orang ingat apa yang lupa, tazkirah kan peringatan, dia dah jalankan function dia. Muwajjih boleh agak tak? Taujih. Tapi taujih tu pun still apa boleh agak. Siapa baca ni? Wajjah tu wajhiya lillazi. Boleh agak tak wajah? Dia muwajjih ni tugas dia mentaujih dia macam kalau kita boleh alignkan balik paradigma ataupun perspektif dia menghalakan wajah. So dia bukan hanya menyampaikan ilmu sepatutnya. Maknanya kalau anda jadi muwajjih, kalau just ada ilmu baru dia belum sampai tu kan Kalau antum terklik macam ada sisi pandang baru, dan baru anda berjaya Murabbi, tarbiyah apa? Maksudnya apa? Dia kena benda tu tumbuh berkembang tau. Kalau kita ambil roba tarbiyah kan, maksudnya daripada satu stage, daripada benih jadi pokok yang besar. So sebenarnya kalau nak hierarki kan sebenarnya paling senang mutakallim Mutakallim tu berkata-kata. Dia cakap-cakap, dia dah mutakallim Muzakkir at least orang kena beringat lah. Muallim at least kena ada ilmu yang sampai, ilmu baru. Muwajjih tu lagi susah sikit, macam nak shift mindset orang. Murabbi ni paling susah sebenarnya. Macam mana nak kembangkan orang So kalau kita kata kita murabbi tapi yang kita jadi muallim je dalam tu, passing ilmu je, belum fully kerja kita lagi sebenarnya. Kita kena fikir macam nak kembangkan dia. Mutarabbi apa? Yang ditarbiahkan. Bila kita kata ini 4 benda yang kena ada, kita kena faham tau, apa beza mutarabbi dengan mad'u contohnya.
Mad'u sasaran dakwah yang diajak. Mutarabi orang yang dibina tau. Now, ada beza bila kita officialkan nama dia anak usrah, belum bermakna dia dah nak jadi mutarabi. Faham tak? Kadang-kadang dia tak rela pun dia nak dibentuk. Sebab tu dia takkan function. So dia sepatutnya kadang-kadang ada orang bagi ISK apa nak trigger orang untuk aku nak dibentuk. Maknanya sebelum benda-benda function, macam mana kita nak bagi kunci untuk dia macam bang saya dah rela nak dibentuk. Faham ke? Tu maksud mutarabi. Selagi mana sebenarnya dia reluctant untuk dibentuk, nak dengar kita pun dia masih berkira-kira. Dia belum nama ni lagi sebenarnya. Dia masih mad'u ataupun yang lagi awal lah. So sebab tu kita kena faham maksud word ni dan macam mana nak jadi begitu. Once orang tu dah rela ditarbiah, dah rela dibentuk, baru kita boleh function untuk ubah. Manhaj yang kita cakap tadi lah. Bi'ah ni, bi'ah faham kan? Okay, manhaj ni yang kita pecah tadi. Ni word Arab dia. Ahdaf ni objektif. Ahdaf ni jamak. Hadaf tu satu, objektif. Ahdaf jamak. Wasail jamak kepada wasilah. Wasilah ni cara lah. Biasa kita akan kata program dan sebagainya. Muhtawa ni pun word yang kita jarang guna sebenarnya. Tapi word Arab ni, kalau tak ni sebenarnya bahan lah. Bahan silibus. Yang ni penilaian. Dah capai ke tak? So ada 4 elemen yang sepatutnya berjalan. Dan important note, sentiasa pastikan bahan berkhidmat kepada objektif. So objektif tu yang kita kena clear. Aku nak capai apa? Oh, ni cara dia. Ni bahan dia. Dan ni kita nilai. Capai tak capai. Alright. Ada soalan so far? Tengah 10 minit. Masya Allah. Okay. Okay. Proses yang perlu berlaku. Ta'rif, takwin, tanfiz. Pernah dengar tengah ni? Ke ada yang first time dengar? Semua ni dah hangat sangat ni. Apa? Ada first time. Okay. Dari segi okey, ana tak nak translate literal, tapi ana akan gambarkan proses dia. Takrif ni daripada orang yang tengah lena ni, kalau kita berjaya buat takrif, kita akan trigger dia punya awareness, dia jadi aware, dia feel dan dia nak. So apa-apa yang kita buat tu takrif lah tu. Sebab takrif ni literal dia akan just mengarifkan orang, tapi proses yang kita buat sampai dia rasa, oh, aku ada kerja tu aku nak dan aku rasa dan aku nak. Now, kita akan stuck kalau kita hanya buat dia aware tapi dia tak nak lagi. Kita susah nak melangkah ke lepas tu. Faham ke? Sebab tu macam kalau orang yang berkesan bagi escape tu, dia sampai meluap-luap, oh saya nak kan. Now, takwin tu ialah proses nak jadi macam, sebab nak belum tentu boleh perform. Kan setengah tu, saya nak lah tu, tapi dia tak ready. Takwin tu akan mereadykan dia sampai dia prepared dan able buat, dan tanfiz tu fasa untuk menggerakkan dia sampai dia perform all out. So itu gambaran. So bila kita cakap kita bawa siapa, kita kena boleh identify masing-masing. Kalau yang dah bawa usrah, antum boleh identify ke yang antum bawa tu tengah berlaku kat sini? Maksudnya dia masa nak dia kejutkan sampai dia rasa nak. Oh sebenarnya dia memang nak, antum tengah latih dia sampai dia boleh buat kerja. Oh sebenarnya dia dah boleh kerja, antum just susun untuk buat kerja. Adakah antum boleh identify ke setiap individu tu kat mana? Sebab tak semestinya satu grup tu semua orang di tempat yang sama. Dan kalau antum realise macam tu, baru antum kena faham kenapa cara kita approach personal, especially di luar likot tu berbeza. Sebab dia di fasa yang berbeza. Right? Kalau antum lompat, dia bahaya, dia tak sustain. Dia takkan boleh pergi. Sebab kalau dia tak nak, ada je orang disebabkan circumstances, dia nampak macam dia bekerja, tapi hati dia sebenarnya tak nak dan sentiasa berdoa untuk boleh lari lah macam tu kan. So yang tu tak sustain sebenarnya. Kita bukan nak memaksa orang, kita nak dia nak dia nak. Okey. Ni kalau nak mapkan dengan, kalau kita cakap pasal dakwah daripada ni sampai dia rasa nak laksanakan tanggungjawab sampai dia mampu dan sebagainya. Ni kalau keluar nombor lah. Pernah tengok nombor-nombor ni? So officially kan, tapi kita kena faham hakikat. Oh, yang kat sini sepatutnya ke sana. By right siapa yang dah title tu, orang yang dah kat situ. Tapi kenapa nak just mapkan begini? Sebab ada orang yang officially nombor tu, tapi sebenarnya dia kat tempat lain jiwanya. So kita kena realise benda tu supaya kita Da'i moto apa? Da'i pendakwah. Tu translation direct. Tapi nak Kalau macam kat Malaysia tu ada da'i side lah. Oh okey, itu cerita. Okey, itulah kita kat Malaysia ni banyak term-term yang semua orang guna kan.
ni flow from the perspective of, macam mana nak cakap from the perspective, ni kita cakap orang yang aktif dakwah dalam konteks sebab nak mapkan kat atas tu, dia perform dakwah lah sebenarnya. Tu je lah. Ni bukan title. Siapa dah ada title da'i? Bukan tu. Ni nak kata begitu Anyway. Alamak, tinggal 5 minit lagi. Masya Allah. Okay. Ni nak pergi laju. Ni kalau sampai nombor ke situ. Ni nak bagi gambaran. Kita kebanyakan kita mungkin on the way. Tapi nak katanya proses yang kita lalui ke arah itu Now, benda-benda ni kita dah cover kat mana tadi Antum so far, anda tak tahu pendarahan antum Antum at a conceptual level dah menerima ke serta-serta benda ni? Macam dakwah ni impossible lah. Sebab kita dah sebut juga tadi, macam dia tak possible untuk dicapai melainkan dengan berjemaah semua tu kan. Tapi conceptual level antum dah capture ke benda tu? Walaupun mungkin tak detail. Alright. Okay. Dalam proses ni kalau kita besarkan lagi dia ada proses yang kita kata biasa normal kita guna buat tajmid sebelum dia masuk kilang dan diproses so ni pun ada ceritanya juga, macam nak kumpul orang sampai dia rela untuk masuk dalam kilang Dia akan jadi problem kalau dia tak pernah rela, kita yang letak nombor tu kat dia. Orang tu jadi mangsa yang paling malang lah dalam dunia biasanya. Faham ke? Ana cukup kesian orang macam ni. Kan dia sebab apa tau? Dia quite interesting. Siapa yang dah bawa usrah kita akan perasa macam ni. Especially once kita label something. Penilaian kita kepada dia tiba-tiba dah berubah. Contoh kalau orang yang sama dia kadang-kadang datang usrah, lepas tu bermualah kita bagus kan. Kadang-kadang kita akan kata, oi bagus ni budak ni. Dia exactly yang sama. Kadang-kadang datang usrah, tapi kita dah label dia satu. Kita dah bincang lain tau. Kenapa dia selalu tak datang Perasan tak? Sebab perbincangan tu valid kalau memang dia nak benda tu. Dia pernah declare, saya memang nak usrah yang dibina ke arah jadi jundi bla bla bla. So, kenapa tak datang? Tapi kalau dia tak pernah, kita tak pernah proses untuk dia nak jadi tu, kita yang pergi tepek nombor tu, kesian kat dia. Faham? So, sebab tu proses, kita kena realise apa yang kita tengah buat. Now, okay, to cut short perbincangan kita ni, tapi walaupun some of us ada boleh sambung lepas ni, tapi nak katanya, antara benda yang antum kena bincang sebenarnya ialah isu-isu wakil dan realiti. Lepas tu, time frame yang available, opportunity dan constraint. Contohnya apa Sebab wakil realiti Malaysia dengan France lain. Kat Malaysia saja pun anda jaga UIA dengan UIPT lain. Hence, cara kita design apa yang kita nak buat pun akan jadi berbeza. Faham ke? Anda dah cerita ke? Yang anda cerita pasal France dengan Rusia itu kan? Semalam Okay. So, tu nak bagi contoh. Okay. Anda nak pergi kepada satu slide yang untuk for the benefit of ini. Okay. Untuk khulasah. Okay. Okay. Yang ni pun apa ini. Okay, one keynote lah kot Nanti kemudian anda sesi lepas ni anda akan cerita balik some of this. Tapi anda cerita satu benda yang amat anda aware bila anda balik dari Perancis dia ada satu perbincangan tau kat Malaysia. Kenapa ramai orang yang kadang-kadang masa di opsi kita nampak macam wah ni bagus kan, tapi bila balik Malaysia dia macam potensi yang hilang. From my personal experience, setiap kali pergi program daurah apa semua kat France ni, it's still always an adventure. Anda tahu tak? Antum rasa macam tu ke? Ke tak? Dia macam, selagi kita kat negara orang, benda tu is always, sebab kita di dalam adventure mode, tau. Perjalanan yang sama, antum kat sini, datang ke sini berapa jauh? Macam-macam ni? Jauh. 100 lebih KM. Berapa jam naik train ke apa? Sejam semua kan? Okay. Tapi antum boleh buat kan? Anda observe benda ni. Bila balik Malaysia, the sand distance tak boleh buat dah. Sama sebab kat sini adventure tau. Balik Malaysia, Allah, sejam jauh. Tak, usrah daurah nak kena jalan sejam. Ya Allah. Dia kat France boleh, tapi sebab tu dia macam adventure tu dia menyebabkan certain benda tu still
doable, tapi bilik adventure tu tak ada balik Malaysia. So dia satu peringatan maknanya kita kena teruji sampai level kalau adventure tu hilang pun kita dah stick kepada kenapa kita buat ni. Benda tu tak hilang. Tapi benda ni hanya akan teruji. Kat sini siapa yang dah pernah, soalnya tak tahu berapa lama dah antum dalam usaha ni. Siapa yang dah pernah beberapa kali cuti sama? 4 kali. Okey. Biasanya masa cuti sama tu memberi indikasi sedikit lah kita ni macam mana. Kalau kita kat France, lepas tu masa cuti tu almost macam dah jadi benda kan. Itu hint kepada apa yang bakal berlaku masa BFG. Faham ke? So if betul sahaja macam tu, memang lepas BFG jadi kenangan sajalah. Which is sayang lah. Pada anak amat sayang. So sebab tu kita kena fikir macam mana aku nak supaya sebelum habis tu aku dah faham ke? Aku dah jadi sampai yang bukan just kerana adventure di France je aku bersama ni. So that's the challenge yang untuk diri sendiri dan untuk anak usrah sebenarnya. So tu je lah, nak tutup dah 11 dah berapa? 4.30 kata nak kena bergambar ke apa semua kat bawah. So insyaAllah dah tak nak ambil masa. Kita tangguh di sini. Of course akannya ada yang sambung lepas ni kan. Tapi untuk sesi ni harapnya dapat point tu sebab that's a KPI yang quite interesting lah. Maknanya dan indikator dia masa cuti sama. Kita boleh tengok kalau anak buah kita masa cuti sama tu memang seolah macam tak nak usrah ke benda. BFG that can normally jadi gitu. So itu indikator besar untuk kita readykan dia orang lah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita turun lah kata kan.